Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Pertamanya terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis, seterusnya yang setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Izaimi bin Mat Daud selaku pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Perlis, seterusnya Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Perlis iaitu yang setia Major Pertahanan Awam Imran bin Azmi, dan semua yang ada pada pagi ini dan dimaklumkan daripada Kedah dan Pulau Pinang pun ada. Jadi kita punya program pada pagi ini ialah forum, bukan forum lah, lebih pada kuliah sempena Maulidur Rasul. Sebelum pada tu, di Perlis ni kalau kita tengok pada bulan Rabiul Awal, seperti mana yang telah difatwakan oleh Jabatan Mufti, saya tak ingat tahun berapa mesyuarat tu bersidang, bulan Rabiul Awal di negeri Perlis kita gunakan dengan nama Zikra Ar-Rasul. Itu nama yang rasmi untuk penggunaannya, tapi lebih kurang je konten dia sama je lah dengan Maulidur Rasul tu, cuma kita pakai yang rasminya ialah Zikra Ar-Rasul. Sebab tu kebanyakan orang kata apa, program-program di Perlis bila mana masuk bulan Rabiul Awal ni ialah kita bercakap tentang Zikra Ar-Rasul. Zikra Ar-Rasul tu maksud dia apa? Memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu hakikatnya Rasulullah tidak minta untuk kita buat satu majlis khusus untuk memperingati dia, tapi atas nama umat, daripada kalangan umat Nabi akhir zaman ni, dan di atas keadaan orang-orang Islam yang jauh daripada zaman Nabi ni, sebab kita ni umat yang jauh pada Nabi, memerlukan juga satu majlis ataupun satu suasana untuk kita mengingati Nabi. Dan kita ingat Nabi ni bukan sekadar ingat kipah ke bunyi? Kipah kot? Saya rasa kipah yang ni tak perlu. Yang atas ni. Okey, tak bunyi ya? Okey. Jadi masuk saja bulan Rabiul Awal, itu suasana kita di Malaysia, bahkan umumnya orang Islam macam itulah. Bila mana masuk bulan Rabiul Awal, kita tahu ianya ialah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, ianya juga ialah bulan kewafatan baginda Nabi. Sikit saya sebut. Okey. Yang mana kita tahu Nabi ni dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin. Dia dalam part kelahiran Nabi ni ada benda yang disepakati, tidak ada khilaf padanya. Ulama zaman mana pun, datanglah daripada pandangan mana pun, satu cakap saja. Yang kedua ialah isu yang tak disepakati. Yang disepakati ialah Nabi tu lahir pada hari Isnin. Yang ni disepakati. Tidak ada pandangan kedua, ketiga dalam isu ni. Berdasarkan hadis yang sahih, orang tanya Nabi kenapa Nabi puasa Isnin Khamis, dia jawab
zaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari aku lahir, iaitu hari Isnin. Adapun hari Khamis, itu hari amalan kita dinaik secara mingguan. Maknanya rekod amalan minggu tu dia naik hari Khamis. Walaupun amalan ni dia ada fasa-fasa dia naik lah. Dia ada naik hari-hari, naik tiap-tiap minggu, naik tiap-tiap tahun. Itu ada riwayat-riwayat dia. Okay. Yang naik tiap-tiap hari ni subuh dan asar. Yang naik tiap-tiap minggu ni hari Khamis. Yang naik tiap-tiap tahun tu, sebahagian riwayat sebut ialah pada nisfu Sya'ban. Okay. Jadi itu pandangannya lah. Okay. Jadi Nabi lahir hari Isnin sepakat. Sebab Nabi sendiri sebut dia lahir hari Isnin. Cuma Nabi lahir berapa hari bulan? Tak sepakat. Bulan Rabiul Awal ni pun masih lagi belum ada kesepakatan. Ada pandangan kata Nabi lahir bulan lain. Tapi tak apalah. Cuma kita ni di Malaysia kita ni, kita meletakkan 12 Rabiul Awal sebagai hari yang disebut sebagai Maulidur Rasul. Kita cutilah hari tu. 2 hari. Tahun ni dapat 2 hari lah. Okay. Sebab tu ramai balik kampung. Sebenarnya Maulidur Rasul ni cerita apa? Cerita balik kampung lah. Sebab dapat cuti. Okay. Kita hari Senin ni cuti kan. Okay. Jadi 12 hari bulan tu ialah salah satu yang kita pegang. Sebenarnya mengikut pandangan para ulama, ada kata 7 Rabiul Awal, ada kata 8, ada kata 9, ada kata 11, ada kata 12. Maknanya 1, 2, 3, 5 hari tu. Kalau kerajaan kita raikan semua 5, seminggu tu cuti. Sebab tu dia ambil 1 je. Banyaklah cuti. Sebab kita kena tahu, Malaysia ni antara negara yang paling banyak cuti di dunia. Itu fakta yang anda semua kena tahu. Berbanding negara lain. Saya ingat saya belajar degree di Jordan dulu. Jordan ni antara negeri yang kedekut nak bagi cuti kerajaan dia. Sebab rakyat dia pun tak ramai. Kambing lagi ramai pada orang. Betul? Itu fakta dia. Okay. Rakyat Jordan ada 4 juta, kambing ada 6 juta lagi ramai. 2 juta lebih daripada orang. Dan dia punya kepelbagaian bangsa dia pun hanya tak banyak. Dia majoritinya Arab. Dia orang beza agama saja. Islam dan juga Masihi. Ada sikit ujung-ujung agama yang pelik-pelik sikit. Bahai ada, Zoroaster ada, apa-apa macam-macam lah. Itu orang kata apa, picisan daripada Israel dah datang. Daripada Yahudi pecahan-pecahan. Okay, tapi dia orang memang Maulidur Rasul ada cuti. Cuma cuti tak banyak lah macam kita. Cuti macam kita, hari kebangsaan lagi ada, hari Malaysia lagi ada. Dia orang tak ada. Hari kemerdekaan satu je, tak ada dia buat hari Jordan, tidak ada. Okay. Cuma kita ni paling banyak cuti lah. Itu rahmat kita di Malaysia. Cuma kalau raih semua pandangan, dekat 2 minggu je cuti tu. Itu saya sebut yang bulan Rabiul Awal, belum leret ke bulan lain lagi. Sebab ada pandangan kata Safar pun ada. Nabi lahir bulan Safar. Ada pandangan kata Ramadan pun ada. Tapi yang masyhur ni ialah Rabiul Awal. Okay. Yang pasti ialah Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Itu ialah satu kepastian. Itu ialah tarikh yang disepakati. Maknanya hari Nabi lahir dan tarikh Nabi wafat beserta harinya disepakati. Maknanya hari Isnin. Kalau berapa hari bulan, itu khilaf di kalangan para ulama. Sebab tu kalau tengok macam pandangan Imam Malik, dia menterjihkan 12. Cuma sebahagian pengkaji dia kata yang tepatnya ialah 9. Tapi isu tu isu dari segi ahli riwayat je lah. Ijaz untuk kita tahu. Yang pasti pandangan yang kuat kata Nabi itu lahir pada hari Isnin dan wafat pada hari Isnin. Okay. Sebenarnya dalam isu Maulidur Rasul ni dia bukan kita nak tengok pada kelahiran Nabi itu sendiri. Kita nak tengok kepada kenapa kedatangan Nabi itu. Itu benda yang lebih mustahak untuk diperhatikan. Sebab tu kalau tengok ada satu riwayat yang dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Riwayat ni dikatakan dinukilkan daripada murid Imam Syafi'i, nama dia Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ni ialah tokoh besar di Mesir. Waktu Imam Syafi'i berada di Mesir, Rabi' bin Sulaiman ni antara yang melazimi, kiranya anak murid yang belaga lutut dah dengan Imam Syafi'i ni, Rabi' bin Sulaiman. Dia seorang muazzin, Bilal, di salah satu masjid yang terkenal di Mesir. Nama dia Masjid Amru bin Al-As. Wujud sampai sekarang masjid tu. Di satu kawasan nama dia Fustat. Fustat ni dalam Kahirah, dalam Mesir lagi, masjid antara masjid yang tertua tu.
Ambil pada nama Amru bin Al-As sebab Amru ni jadi gubernur Mesir waktu zaman Umar Al-Khattab. Maknanya waktu tu Imam Syafi'i lebih kemudian lah. Maknanya sahabat dah meninggal, tabi'in dah meninggal apa semua. Imam Syafi'i keluar pada fasa itu. Maknanya sekitar tahun 150 ke 204 Hijrah. Dan kemuncaknya dia berada di Mesir. Dan akhirnya dia mengajar di Masjid Amru bin Al-As. Anak muridnya Rabi' bin Sulaiman, selain daripada tokoh-tokoh lain, Imam Muzani, Imam Buaiti, tu lain-lain lah. Tu semua anak murid Imam Syafi'i. Dan hinggalah Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i meninggal dunia pun di Mesir. Cuma nak ceritanya, orang pernah tanya pada Imam Syafi'i tentang bila Nabi ni lahir. Sebab orang nak tahu Imam Syafi'i ni follow tok guru dia ke, iaitu Imam Malik yang kata 12, ataupun nak kata pandangan lain. Okay. Imam Syafi'i tak jawab, tapi dia pergi kepada benda yang lebih utama. Dia kata, jangan sibuk tanya tentang kelahiran Nabi. Tanya tentang kenapa Nabi dilahirkan dan diutuskan. Itu lebih mustahab. Kelahiran Nabi, sebab zaman tu dia tak ada Jabatan Pendaftaran Negara yang nak, orang kata apa, record Nabi lahir tahun ini. Tak ada orang pun. Tak ada orang nak orang kata apa, dokumentiskan semua benda tu, tak ada. Okay, dia hanya lebih bukan kata zaman Nabi. Tok nenek kita yang lahir tahun 20-an, yang lahir tahun 1920-an, dia orang ni pun tarikh lahir tak betul, dalam IC lain. Sebenarnya dia orang tak lahir tarikh tu. Sebab lambat pergi daftar Jabatan Negara, Jabatan Daftaran Negara tu. Okay. Mungkin dia orang lebih tua sikit daripada tarikh pendaftaran tu. Itu merujuk pada, kalau kita nak faham lah kenapa ada khilaf, sebab tidak ada satu sistem yang menjaga orang-orang yang lahir pada waktu itu. Okay. Itu yang kita nak faham lah. Okay. Cuma kita nak tahunya kenapa Nabi dilahirkan. Saya nak cerita sebelum Nabi lahir ni, latar keadaan masyarakat Arab jahiliah. Latar suasana supaya kita nampak apa yang berada di sekeliling Mekah tu. Waktu Nabi lahir ni, kita ambil lah beberapa bulan sebelum Nabi lahir. Antara kerajaan yang mengidamkan untuk dapat menguruskan Mekah pada waktu itu ialah satu orang wakil kepada kerajaan Habsyah, iaitu Abrahah Al-Ashram. Ini nama yang kita selalu dengar. Abrahah Al-Ashram ni dia bukan Arab, dia orang Habsyah. Habsyah ni orang kulit hitam. Habsyah hari ni merujuk kepada negara Ethiopia, yang dia punya capital city dia Addis Ababa. Kita tengok kan, nama Ethiopia, ibu negara dia ni Addis Ababa. Kita tengok Ethiopia sekarang dengan Ethiopia dulu, jauh beza. Ethiopia dulu ataupun Habsyah dulu ni pemilik tamadun yang hebat juga. Tapi sekarang Ethiopia dah jahanam. Bukan kata jahanam, dia orang mundur. Sebab ada tangan-tangan lain yang memundurkan dia orang. Secara umumnya Ethiopia itu mereka beragama Kristian, Habsyah. Kita baca sirah Nabi, kita akan dengar dalam sirah Nabi ni, kita akan jumpa dalam 4 sirah Nabi ni, Nabi hantar para sahabat untuk berlindung di Habsyah. Diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Yang mana pada waktu tu yang jadi raja di Habsyah ini, di Ethiopia ini ialah Ashamah An-Najashi, yang akhirnya masuk Islam secara diam-diam. Cuma nak katanya Ethiopia, kita jangan pandang orang kulit hitam zaman dulu ialah orang yang leke-leke. Dia pemilik tamadun. Ada kerajaan yang mustakil, kerajaan yang bersistem. Nanti kalau ada masa kita cerita sikit apa yang para sahabat tengok di Habsyah tu. Okay. Cuma dia orang majoritinya agama Kristian. Majoritinya agama Kristian. Termasuklah Ashamah An-Najashi itu pun Kristian. Okay. Sebelum pada tu lagi, maknanya sebelum Nabi lahir ni, Abrahah dia bukan raja di Habsyah, dia gubernur saja. Habsyah ni dia punya luas, dia punya kawasan pemerintahan dia orang boleh takluk Yaman. Yaman tu duduk bawah dia orang dulu. Yang jadi wakilnya ialah Abrahah tu, wakil kepada kerajaan Ethiopia itu ataupun Habsyah itu. Yaman pada waktu tu kaya dengan bermacam-macam sumber. Ada emas, ada besi, tanah-tanah yang subur. Yaman ni jangan kita bayang negara Arab yang tandus ni. Yang tandus ni kawasan kata apa, kawasan ni je, Gulf, negara Teluk ni lah. Yang ada padang pasir yang luas antara Saudi, Qatar, UAE ni. Okay. Tapi Yaman tu sendirilah sebuah negara yang subur.
Sebab tu kalau kita tengok negara Yaman ni besar. Ada wilayah-wilayah yang suhu dia tu ialah suhu tanah tinggi. Antaranya ialah ibu negara Yaman hari ni ialah Sana'a. Sana'a ni ialah dia punya cuaca dia tak panas, tak sejuk, dan dia ada sebahagian border yang berjiran dengan negara-negara Oman. Yaman dan Oman ni dekat-dekat lah. Okay. Dan Yaman pun memiliki sumber minyak pada akhir-akhir sekitar tahun 60-an. Cuma yang lebih banyak dalam persisiran perairan di Oman. Lebih banyak lagi. Sebab tu Oman lebih kaya sikit lah pada Yaman ni. Sebab tu kalau tengok antara currency yang paling kuat di dunia ni ialah Rial Oman. Satu Rial Oman RM11 Malaysia sekarang. Yang paling kuat ialah Kuwait lah. Satu Rial, satu dinar Kuwait hampir RM20 Malaysia. Kita pun tak tahu macam mana orang Kuwait hidup. Maknanya kita ada 20,000, di Kuwait baru 1,000 dinar. Baru 1,000 dinar. Jordan pun antara yang mata wang kuat. Satu dinar Jordan sekitar RM6, RM7 Malaysia. Ni mata wang yang lagi tinggi pada US dollar. Lagi tinggi pada US dollar. Cuma kita bukan nak cerita mata wang, kita bukan kuliah muamalat hari ni. Cuma saya nak kata ini negara-negara yang kaya. Negara yang kaya. Kita jangan tengok Yaman sekarang. Yaman sekarang memang mundur lah dengan keadaan perang yang tak tu. Cuma nak katanya Ethiopia, dia orang boleh takluk Yaman dan dia orang kuasai orang kata apa, ekonomi di Yaman. Yaman pada waktu tu kaya. Sebab tu kita tengok, kita baca dalam Quran, ila fihim rihlatash shita'i was-saif li ila fi Quraisy, iaitu surah Quraisy. Allah Taala cerita Quraisy ni bukan dia orang ni tak tahu apa. Kita jangan bayang Quraisy zaman Nabi ni, sebelum Nabi lahir ataupun lepas Nabi lahir, waktu dia orang tu berkonfrontasi dengan Nabi, bertojel dengan Nabi, lawan Nabi apa semua ni. Kita jangan bayang Quraisy ni orang tak pakai baju macam dalam cerita Scooby-Doo, bukan. Quraisy waktu tu ialah pemilik ekonomi yang kuat. Sebab antara orang Arab yang paling kerap keluar berdagang ialah Quraisy. Sebab tu Quran sebut ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka pergi balik musim syita, iaitu musim sejuk, was-saif, musim panas pun pergi berniaga, musim sejuk pun pergi berniaga. Antara tempat yang diorang pergi ialah Syam dan Yaman. Syam ni merujuk pada Syria dan Palestin, dan juga beberapa wilayah antaranya Jordan, Iraq sikit pada waktu tu. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya latar masyarakat Quraisy ni, dia orang bukan masyarakat yang terkebelakang. Cuma dia orang tidak ada kerajaan yang hebat macam Rom, Parsi, Ethiopia tu, tak ada. Dia orang tak ada kerajaan-kerajaan yang hebat. Cuma dia orang ada kelompok yang hebat. Saya nak sebutnya ialah waktu sebelum Nabi lahir, yang datang mengidamkan Mekah ni ialah Abrahah. Sebab apa dia nak sangat Mekah ni? Sebab dia tengok dari segi pasaran, orang berziarah, banyak orang ziarah Mekah. Sebab apa orang pergi ziarah Mekah? Sebab di Mekah ni ziarah peribadatan. Ziarah dari segi ibadat. Sampai sekarang lah orang pergi buat umrah, buat haji. Kita kena tahu, haji ni ialah satu praktikal yang sudah wujud sebelum Nabi datang lagi. Cuma haji zaman dulu lain, haji lepas pada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi ni lain. Dia berubah. Cuma nak kata ni, ianya sebuah bandar yang pesat. Sebab tu pemimpin-pemimpin Mekah dia orang boleh ubah undang-undang suka-suka hati. Ada tahun dia orang bagi orang yang nak pergi buat haji bawa baju daripada kampung dia orang. Ada tahun tak boleh. Sampai dekat border tanah haram, beg-beg semua kena tinggal. Nak pakai baju, kena beli baju kat dalam. Dalam Mekah ni je kita jual. Waktu tu dia akan markup harga tinggi. Kalau tak nak beli, lanjang bogey. Itu benda. Itu realiti yang berlaku. Kalau tak nak beli, nak masuk dalam kawasan mataf ni, tempat orang tawaf ni, kena bogey lah. Kalau banyak duit, beli. Jadi dia orang dapat dua keuntungan. Pertama, kalau orang tak beli, boleh tengok orang bogey. Yang kedua, kalau orang beli, dia orang banyak duit. Jadi dia orang take benefit. Tapi tak semua pemimpin Arab seperti itu. Tak semua pemimpin Quraisy seperti itu. Yang datang pada keturunan Nabi ni, iaitu keturunan Bani Hashim, terutamanya Hashim tu sendiri, kita kena tahu ini antara moyang Nabi yang jadi pemimpin Mekah. Hashim tu sendiri ataupun nama betulnya ialah Syaibah, tapi dia digelar dengan nama Hashim dengan sebab dia seorang yang pemurah. Hashim tu maksud dia apa? Orang yang telah mencari-carikan roti, masak,
bagi makanan tu secara kebajikan. Sebab Hashim ni antara idea dia sehingga orang sayang dia ialah dia buka seluas-luasnya ruang untuk pengunjung pada luar masuk ke Mekah. Bukan setakat boleh masuk, tak perlu bogey apa pun. Kami bagi makanan lagi. Kami provide makanan free. Hashim tu ialah roti. Kita pernah tengok roti Arab kan. Roti Arab ni macam tortilla tu lah lebih kurang, tapi dia tebal sikit. Okay. Dia koyak kan. Lepas tu dia kata apa, tumbuk dan dia masak sekali dengan daging. Macam lasagna lah lebih kurang. Okay. Makanan itu diberi secara free kepada orang datang. Tak kira lah kamu orang Yaman ke, orang Iraq ke, daripada ulu mana pun, ambil. Makanan ni free. Siapa yang mendanainya? Yang mendanainya lah keluarga Bani Hashim. Duit dia orang sendiri. Dia orang tak ambil kesempatan. Okay. Jadi ada part orang luar tengok, kenapa Mekah ni tak hebat mana pun. Mekah zaman dulu bukan ada Zam-Zam Tower apa semua, tak ada ni. Mekah zaman dulu tak ada menara jam. Mekah zaman dulu tak ada ni kedai-kedai yang kita tengok zaman sekarang ni. Mekah zaman dulu tandus. Bahkan kau tengok orang yang belajar di Mekah, tok-tok guru setengah-setengah tempat, tok-tok guru pondok yang ada di Kedah mana-mana ni, orang yang belajar di Mekah pada fasa 1950-an, 1940-an, waktu ni tempat orang tawaf tu pasir lagi. Waktu tu. Sebab Saudi ni dia menuju, orang kata apa, dia menuju kemodenan ialah pada zaman Malik Faisal. Raja dia, Malik Faisal. Tuan-tuan boleh tengoklah silsilah dia tu. Okey. Waktu tu baru Saudi nampak moden. Waktu tu minyak mulai jumpa banyak. Lepas tu pemimpin-pemimpin yang korup ni mulai dibuang ke tempat lain. Okey. Itu idea Malik Faisal. Okey. Cuma nak katanya, apa yang menyebabkan Mekah tu ramai orang pergi? Hanya kerana adanya situ berhala-berhala, adanya situ rumah Tuhan. Ni sebelum Nabi lahir. Jadi Abraha ni dia rasa, apa hal orang pergi Mekah banyak sangat, orang tak datang ke Yaman. Yaman lagi cantik. Dari segi orang kata apa, pemandangan, memang Yaman cantik pun. Dari segi panas, sejuk, Yaman lagi baik. Saya seperibadi pernah sampai ke Sana'a dan pernah duduk beberapa bulan di Sana'a ni. Sana'a ni ialah bandar yang, kalau tuan-tuan tengok, orang sana pakai baju yang sederhana, dia punya tebal itu. Taklah tebal. Nak kata cuaca sana dia tak terlalu panas. Orang pakai kot selalu. Sebab suasana dia macam tu. Maknanya itu keadaan di Yaman. Dia punya, orang kata apa, makanan dia yang bervariasi. Dia bukan macam sejenis, macam orang Arab kan dia suka makan nasi. Orang Arab ni dia tak makan nasi hari-hari. Nasinya hanya makan hari Jumaat saja. Yang hari-hari ni duk makan roti dengan kacang kuda, humus tu, itu makanan orang Arab. Dia orang cicah pagi dengan macam-macam lah. Telur hancur apa semua, itu yang dia orang duk makan. Okay. Yang makan nasi, yang kata macam jamuan besar tu, ada keramaian ataupun balik rumah family hari Jumaat, yang itu biasa. Cuma di Yaman ni dia macam bervariasi sikit. Sebab tu kalau kita pergi Yaman, kita orang Melayu, kita nak adapt dengan makanan dia orang, kita boleh. Sebab makanan dia tu ada rasa rempah-rempah kita sikit. Yang belah-belah Syam, yang ni makanan berasaskan tenusu sikit. Tuan-tuan nak tengok orang makan nasi letak yogurt. Yogurt bukan yogurt dengan bekas tu, dia korek habis dia letak atas nasi tu. Kita tengok, oi something dia makan. Bukan yogurt yang ada perisa marigold, ada strawberry apa tu. Yogurt yang pure punya yogurt tu, yang masam tu. Nasi tak ada kuah, bukan ada kuah ikan singgang ke apa nak letak-letak, tak ada. Macam tu makan. Makan nasi, makan yogurt. Makan nasi, makan yogurt. Tu masuk tandas jahanam. Okay. Okay. Cuma nak katanya itu budaya makan di Mekah waktu tu, di Yaman dia lain. Okay. Jadi Abraha ni pening kepala, macam mana orang boleh pergi situ sedangkan kita lagi baik. Orang pun kata sana ada Kaabah. Dia tu sebagai gubernur Yaman, dia kata macam ni lah, kita buat satu bangunan yang lebih hebat pada Kaabah. Bentuk lebih kurang tapi lagi hebat. Keluar dana apa semua, angkat surat proposal semua, kontraktor semua sedia, okey. Buat satu bangunan, nama dia Al-Qalun Suah. Duduk di kota Sana'a. Qalun Suah tu maksud dia kepiah ataupun lebay, kita orang utara panggil. Maksudnya apa? Bila mana orang dongak tengok bangunan tu, piah dia jatuh. Tingginya bangunan tu. Tu idea Abraha. Buat cantik, elok, letak sekali dengan apa nama ni, permata apa semua. Siap Abraha waktu dia rasmi, dia kata bangunan ini
akan mengalahkan Baitullah, akan mengalahkan Kaabah di Mekah. Dia sebut macam tu. Waktu dia sebut, kebetulan ada orang Quraisy duduk dalam majlis tu. Orang Quraisy kata, Jahannam punya Abraha. Dia pelekeh kampung kita. Apa dia orang buat? Malam dia orang pergi berok bangunan baru tu. Dia orang pergi kotorkan bangunan baru tu. Kena tangkap. Makin marahlah Abraha. Sebab tu yang jadinya serangan nak pergi ke Kaabah pakai gajah tu. Saya cerita ringkas lah. Dia kata makin membuak-buak marah dia. Dia kata, dah lah kampung tak cantik, perangai suka berok kampung orang. Okay. Berok merata. Ni perangai berok merata ni Arab biasa tuan-tuan. Mungkin biasa pergi. Saya di Jordan, orang yang berok merata ni tak ada sangat. Kencing merata tu, itu ialah pemandangan yang normal lah. Tak payah rasa macam teruk betul. Kita yang tengok rasa bersalah. Dia yang buat rasa okey. Dia tengok, apa hal marah? Buat sekali, join kita. Okay. Tapi kalau di Mesir, dia lagi dahsyat lah. Dia normal. Dia bukan kencing, dia berok tengah jalan. Saya pernah pergi negara-negara yang worse ni lah. Bila mana saya duduk Jordan, saya rasa macam Jordan ni kotor tu lah. Orang kencing merata. Pergi ke Mesir, Jordan bersih sikit. Kurang-kurang tak ada orang berok merata. Pergi ke India, Mesir bersih sikit. Pergi ke New Delhi, pergi ke beberapa kawasan. Okay. Cuma di Mesir ni dia berok merata tu sebab dia datang daripada pengamalan orang-orang yang, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak sangka orang macam ni yang berok merata. Tuan-tuan tengok perempuan pakai abaya semua hitam, sedang-sedang duduk kat tepi kaki lima. Bangkit-bangkit dia tinggal harta peninggalan dia situ. Perempuan ni duk buat perangai ni perempuan. Okay. Normal lah tu, benda tu normal. Okay. Saya tak kata semua orang Mesir macam tu, tapi kalau tuan-tuan tengok, itu normal. Tuan-tuan jangan rasa pelik, jangan rasa nak marah dia. Apa yang berok merata? Simbah lah sikit. Tak payah. Tak ada orang nak buat benda tu. Benda tu tak berlaku. Cuma nak katanya, dia satu disgusting lah, benda yang menjijikkan. Sebab tu kalau kita tengok kan, cerita lawak ni cerita lawak yang berlega lah. Yang berlega di kalangan orang-orang. Cerita ni jadi famous ketika mana, apa nama ni, Abdul Fattah As-Sisi. Dia punya presiden sekarang, presiden Mesir sekarang, yang menjatuhkan Dr. Mursi sebelum ni, yang dah meninggal tu, rahimahullah. Okay. Bila mana Abdul Fattah As-Sisi naik, yang datang ziarah dia yang paling awal ialah Barack Obama, waktu tu presiden US. Jadi orang kata Barack Obama pun tengok suasana jalan Mesir. Dia pun komplain pada Abdul Fattah, apa perangai orang Mesir berok tepi jalan. Kamu kena buat something lah, kamu presiden ni. Jadi dia pun tak kata apa, sebab itulah orang kata apa, budaya orang sana. Akhirnya dia pun buat lawatan balas ke US. Maknanya Abdul Fattah Sisi pergi pula ziarah Barack Obama di US. Jalan di US, jalan di New York ke semua. Tengok ada juga orang berok pergi jalan. Lepas tu Abdul Fattah Sisi pun dia jumpa modal, dia pun kata, Barack Obama sebelum pada ni nasihat aku suruh baiki orang-orang Mesir ni jangan berok merata. Ni orang Amerika Syarikat berok merata. Barack Obama kata, berhenti kereta, pergi tanya orang tu orang mana. Pergi tanya yang berok tu orang Mesir, buat perangai di New York. Dia kata tu orang kamu, bukan orang aku. Tapi tu bukan cerita betul lah. Tuan-tuan jangan ingat tu hadis sahih pula. Itu cerita yang berlegal-legal lah. Nak kata culture dia macam tu. Dia punya budaya seperti tu. Cuma saya nak katanya waktu itu di Mekah keadaan macam tu lah, di Yaman apa semua ni. Waktu Abrahah tu dah start marah, akhirnya dia pun buat satu gagasan, kita kena pergi serang Kaabah. Serang Kaabah ni, biasa orang lain pakai kuda, unta macam tu. Serangan kali ini luar biasa sebab nak pakai gajah. Gajah pula bukan gajah Siam, gajah Afrika tu. Gajah Afrika ni besar berkali ganda. Gading dia tu lagi panjang pada gading gajah-gajah Asia ni. Okay. Jadi sebelum nak pergi serang Kaabah tu, dia orang berkubu dulu. Dia orang buat satu, orang kata apa, kemah sebelum masuk, nak bagi amaran dulu pada orang Mekah. Sama ada kamu nak minta maaf, ataupun kamu bagi kami takluk negeri ni, ataupun kami serang. Orang semua dah naik ke bukit. Pada waktu tu yang ada hanyalah Abdul Muttalib, iaitu tok wan Nabi ni.
Bila mana Abdul Muttalib kata apa, tahu orang-orang Mekah dah bimbang, sebab waktu tu Abraha bukan setakat takutkan orang, dia dah rampas sikit harta milik orang-orang Mekah. Antaranya binatang-binatang ternak, kambing apa semua ni dah ditarik, dah diambil. Okay. Bila mana dia tawan benda tu, dia simpan dekat camp dia. Jadi orang desak Abdul Muttalib, pergi minta dengan Abraha tu kambing kita. Dia nak ambil Mekah ni, bagilah dia ambil. Tapi kambing tu kita nak balik. Punya teruk mentaliti. Kampung orang ambil pun tak apa, kambing aku nak balik. Okay. Kambing kita nak balik. Bincang. Abdul Muttalib kata, kita pergi. Pakai pakaian kebesaran sebagai seorang ketua kabilah. Abraha tengok dari jauh, naik kuda, naik unta ke, apa-apa sajalah binatang tu, daripada jauh dengan pakaian. Timbullah hati Abraha ni, hebat pemimpin Quraisy ni. Dia orang berani jumpa. Datang, cakap pakai translator. Sebab yang ni cakap Arab, yang Abraha ni dia cakap bahasa Afrika dia lah. Ada riwayat kata dia boleh juga cakap Arab. Okay. Bila mana translate, Abdul Muttalib kata, aku datang, aku nak ambil balik kambing-kambing yang kamu rampas, lembu-lembu yang kamu rampas tu. Kamu nak buat apa dengan Kaabah, aku tak nak peduli. Jadi Abraha kata, daripada jauh aku tengok kamu datang, penuh kehebatan. Pada waktu tu aku duk terfikir, dia mesti akan tahan Mekah ni sakan. Betul-betul dia bertahan. Mungkin dia akan kata, kamu nak serang, kami duduk barisan hadapan. Rupa-rupanya kamu datang hanya nak datang minta kambing saja. Jadi Abraha expectation yang tinggi tu low terus. Tapi jawapan Abdul Muttalib kemah. Lagi kemah, walaupun nampak macam tak cerdik yang minta kambing. Apa Abdul Muttalib kata? Abdul Muttalib kata, rumah itu, dia tunjuk pada Kaabah, Baitullah itu ada tuannya. Dan kami ni tuan pada kambing ni saja. Okay. Jadi kami hanya pertahan kambing ni. Dan tanah ni, rumah ni, tuan dia orang lain, bukan kami. Tunggulah macam mana tuan dia nak buat. Okay. Akhirnya serangan tu pergi pada klimaks. Kita baca dalam surah Al-Fil, Allah Ta'ala tunjuk tentang bagaimana dia orang kena. Tarmihim bihijaratin min sijil. Maknanya tuan penjaga kepada Kaabah itu telah menjaga Kaabah dengan baik, iaitu Allah Ta'ala sendirilah, sehingga Abraha tak boleh masuk. Okay. Itulah satu-satu surah yang dalam Quran cerita tentang sebelum kelahiran Nabi apa jadi Mekah ni. Lain pada tu dalam Al-Quran tidak ada. Lain pada tu tidak ada. Okay. Cuma saya nak katanya latar masyarakat Arab, mereka ada jati diri. Walaupun mereka tidak ada kerajaan yang mustakil, kerajaan yang tersusun, tak ada. Di kiri kanan dia orang ada Rom, Parsi, ada waktu tu tamadun India pun dah ada, raja-raja India yang hebat pun dah ada. Waktu tu Malik Ghassan. Ghassan ni ialah orang-orang Arab yang beragama Kristian, dia orang ada kerajaan sendiri. Dia orang ni duduk border di antara Syria dan Jordan. Nama dia Busra, bukan Basrah, Busra kawasan tu. Border di antara Syria dan Jordan ni ada satu kawasan nama dia Busra. Kalau kita pernah baca sirah Nabi, waktu Nabi ni nak pergi ikut pak menakan dia Abu Talib pergi ke Syam, sampai di Busra, pendeta Kristian tu kata, buat balik budak ni. Dia pergi ke Syam, nampak dia orang Yahudi bunuh dia. Kawasan tu di Busra. Sampai hari ni nama dia, tapi dia duduk dalam negara Syria lah. Nama dia Busra. Dia border di antara Syria dan Jordan. Saya waktu belajar Jordan, saya tak ada peluang boleh masuk Syria sekali pun, sebab tahun pertama saya sampai tu adalah tahun bermulanya revolusi peperangan di Syria. Bermula daripada Hama membawa sampai ke Dimashq. Jadi border semua tutup, tak boleh masuk. Melainkan orang yang belajar yang lagi awal lagi, dia boleh pergi lah. Okay, cuma sekarang dah orang kata apa, dah okey balik, tapi masih lagi belum dinasihatkan boleh masuk kecuali dengan orang kata apa, dengan kawalan-kawalan lah. Saya ada update tengok boleh tak melancong ke Syria, sebab tengok airport Dimashq dah start balik, kenderaan border Jordan, Syria apa semua ni dah masuk. Ada orang pilih untuk turun touchdown di Amman, masuk ke Jordan, masuk ke Syria melalui Jordan. Ada nak pilih masuk melalui Lubnan, ikutlah. Ada satu trip Malaysia lepas pergi baru ni, bukan pergi atas misi kemanusiaan, hantar bantuan apa, pergi untuk melancong. Sebab Syria, dari segi dengar cerita orang lah, Syria lagi cantik daripada Jordan dan lagi murah dia punya costing dia.
untuk makan minum. Tu sebelum revolusi lah. Sekarang mungkin dah naik sikit lah sebab duit dia pun tak stabil. Okay. Cuma saya nak katanya ialah dah ada orang boleh pergi, tapi kerajaan Syria letakkan syarat kena ambil tour guide dia orang, kena pakai package, tak boleh pergi gamble DIY ni, tak boleh. Tak boleh pergi buka booking hotel mana kat Dimash, tak boleh. Dia kena pergi melalui cara tu dan selamat balik lah geng-geng yang pergi tu. Okay. Tapi macam tu lah, pergi tempat yang kesan perang ni, ada kawasan-kawasan yang dah orang kata apa, dah berubah dia punya wajah asal dia. Cuma nak kata Syria, Yaman, Syam dan Yaman ni ialah dua tempat yang orang Mekah selalu pergi dan cantik. Cuma sekarang ni dua-dua tempat ni, Syria dan juga Yaman ni, dia dah problem. Dia sudah tak berapa cantik. Saya ingat saya pergi Sana'a waktu tu pun dia okey, cuma suasana negara Yaman yang orang-orang Yaman ni dia lebih selesa dengan berpada dengan apa yang ada. Sebenarnya sifat orang Yaman bukan macam tu. Dia lepas daripada pendudukan barat ni, barat menguasai pemimpin-pemimpin Arab ni, dia akan tengok penyakit orang Arab ni dia boleh lena dekat mana. Orang Yaman dia ada satu penyakit, dia mudah lena dengan satu makanan ni. Makanan ni dia bukan makanan macam nasi, dia sejenis dadah. Nama dia qat. Ejaan dia qat, qaf alif ta. Tapi orang Yaman panggil gad, sebab orang Yaman dia huruf qa dia sebut dengan ga. Satu pokok daun macam ganja tempat kita, tapi di sana dia legal. Anda boleh makan banyak mana yang anda nak. Dan dia ada pasar. Kalau orang pergi di Sana'a, dia ada pasar nama dia Babul Yaman, pintu Yaman tu. Sebelah ni pasar buah-buahan dan sayur-sayuran, sebelah ni pasar qat, jual yang tu je, tak ada jual benda lain. Mengunyah daun ni menjadi tradisi orang Yaman, daripada budak sampai orang tua, lelaki dan perempuan. Termasuklah badan-badan beruniform yang jaga border negeri, macam tuan-tuan apa semua, hospital, benda tu normal. Dia orang akan kunyah dan dia orang akan simpan kat tepi pipi. Sebab tu tuan-tuan tengok orang Yaman kan, dia pipi dia besar semacam tu. Itu dia duduk kenyuk lah, orang Terengganu dia duduk kenyuk daun tu lah. Duduk kenyuk. Dan dia akan jadi apa? Dia dadah jenis low, bukan dadah yang up macam pil ecstasy tu. Makan-makan terus nak berjoget, nak berlari apa. Dia jadi down, dia makin slow, makin nak menyanda, makin tak sedar diri, makin khayal. Dia jenis down, slow. Yang menyebabkan kemunduran 70% ekonomi di Yaman adalah kerana daun itu. Sebenarnya berlaku. Para ulama keluar fatwa haram. Sebab dia orang buat secara normal. Kalau pergi majlis kahwin, tak dapat sebungkus tu, satu benda yang mengaibkan. Dan dia ada kategori dia lah, kategori yang down lagi teruk. Yang ni tak perlu tanya, awak tengah down tu, memang dah down apa? Okay. Memang dah tengah down apa? Dia slow. Saya ada tengok satu wawancara dokumentari yang dibuat di US datang, tanya orang-orang yang, sebab kedai-kedai makan pun buat macam tu. Dia benda yang meletihkan. Sebab saya ingat sepanjang saya duduk di Sana'a tu, tak sekali pun saya rasa sebagai satu orang yang dapat pas lawatan secara sah. Sebab kita pergi buat apa-apa urusan di immigration di sana, jamarik dia panggil. Dia punya staff dia orang ni duduk kunyah benda tu. Jadi kita kata, ni nak buat visa ni, nak duduk sini supaya tak kena tangkap. Dia kata, mari esok lah. Esok datang, dia buka-buka komputer pula jenis lama, jenis mouse yang ada bola kat dalam tu. Tahun 2010 masa tu. Dia jenis ada bola, dia klik. Dia kata, hari ni internet problem, mari esok lah. 2 kali esok lah. Dalam kali kita duduk secara haram macam tu lah. Okay. Cuma nak kata ni, dia orang slow. Sangat slow. Slow yang lain macam. Ada yang duduk masjid menyanda. Last kali semayang jamak. Sebab dia tak ingat dia tak semayang. Dia jamak. Sampai ke arah tu. Tapi daun tu, saya dengar cerita lah, ada orang seluduk nak bayar masuk Malaysia. Ada orang seluduk. Tapi yang datang Malaysia ni banyak yang kering. Yang sana tu yang segar lah. Ada satu bandar di Yaman, nama dia Ta'iz. Bandar tu cantik. Zaman Nabi dulu pun ada. Ta'iz ni menjadi pusat penanaman daun qat terbesar di Yaman. Dan sifat daun qat ni, pokok qat ni, kalau kita tanam pokok ni selama 5 tahun tanam situ,
tanah tu akan jam, tak boleh tanam apa tak lepas benda tu. Dan dia perlukan air yang banyak. 70% air di Yaman habis pada daun tu. Siram. Sebab dia orang tanam ikut lereng-lereng bukit ni. Taiz tu bandar yang cantik lah. Dia lereng bukit yang banyak. Dia macam kawasan tanah tinggi. Tapi semuanya dipenuhi dengan tanaman qad. Bahkan kerajaan dia orang, kalau kita kena saman kan. Kita kena saman. Cukup tahun dia akan keluar taksiran saman. 3,000, 4,000. Saman banyak lah. Tahunan saman langgar. Lalu lintas apa semua ni. Pergi-pergi dekat, nak bayar dekat trafik tu. Duit tak ada, tapi ladang qad ada 10 hektar. Polis tu kata, tukar, mai saya 2. Saman ni kira out. Polis pun nak yang tu. Tak apa, dia dah jadi, daun tu dah jadi mata wang. Tak ada duit tak apa. Kalau ada ladang qad, ada ladang qad, bagi ladang qad. Dia nak yang tu. Benda tu dah legal. Tapi sekarang usaha kerajaan Yaman dah makin, orang kata apa, nak buang. Cuma kalau tuan-tuan tengok yang duduk, dia kesan buruk dia, gigi dia kita akan jadi hitam lain macam, dengan sebab terlalu ketagih dengan benda tu. Tapi dia slow. Cuma kita akan tengok pemandangan ni berlaku. Budak kecil pun ambil, perempuan tua pun ambil. Dan dia adalah penyakit-penyakit yang kata apa, yang akan kita kenalah, damage yang akan berlaku. Saya nak kata Yaman dulu indah. Itulah realiti Yaman. Saya bukan nak buruk kat Yaman, cuma tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengoklah realitinya. Saya nak kata dengan zaman Nabi dulu jauh beza. Sebab tu kita jangan ingat kita sekarang lebih moden pada orang dulu. Kadang-kadang orang dulu lagi baik takbir. Sebab tu ada orang kata Mesir, kalau Firaun tu bangkit balik tengok Mesir sekarang, geleng kepala Firaun. Dia kata, aku buat dulu bukan main cantik, kamu orang ni jahanam. Sebab Mesir apa yang dia orang banggakan? Piramid lah. Dia orang tak buat bangunan baru pun. Bangunan yang lama pakai. Duk bangga yang tu lah. Kalau orang lain buatlah bangunan tinggi lagi. Ada orang tak duk pakai yang piramid tu lah. Duk bangga dengan piramid. Saya nak kata ni, inilah realiti keadaan zaman Nabi ni, sebelum Nabi lahir. Inilah benda yang berlaku. Tak dapat orang kata apa, dielakkan sifat-sifat orang yang. Tapi orang Quraisy bab niaga dia pandai. Perniagaan dia orang pandai lah. Okey. Cuma ada satu masalah yang paling besar sebelum Nabi lahir ni, ialah mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu yang main problem dia. Sebab waktu itu mereka telah menokok tambah ajaran Nabi Ibrahim. Kita kena tahu, orang-orang Mekah ni bukan dia orang tak tahu tauhid. Dia orang tahu. Dia orang tahu syncretism dalam akidah. Syncretism ni maksudnya sembah satu Tuhan, bukan politism, banyak Tuhan. Cuma dia orang wujudkan wakil-wakil Tuhan yang dinamakan sebagai asnam ataupun berhala. Berhala-berhala yang mengelilingi itu. Yang mengelilingi Kaabah 360 tu, itu semua walaupun panggil nama Tuhan, dia bukan ultimate God, bukan. Tuhan yang sebenar yang lain, Allah Ta'ala lah. Cuma yang kalau hujan lebat sangat, nak bagi hujan stop, okey, yang ni, dewa ni kena pergi dekat berhala ni. Okay. Itu yang berlaku. Dan itulah yang diimani, ideologi. Sebelum Nabi lahir, bila bermula orang Mekah sembah berhala ni? 400 tahun sebelum Nabi lahir. Orang yang datangkan berhala mula-mula nama dia Amru bin Luhai. Dia ni orang yang first bawa berhala. Dia pergi ke Syam atas alasan perniagaan. Tengok-tengok di Syam ni, orang Syam pada waktu tu dia sembah berhala. Kristian yang dah menerima penyembahan patung. Sebab di Syam ni ialah kebanyakannya Kristian. Kalau kita baca cerita Hercules tu, dia punya tempat pusat pemerintahan tu ialah di Palestin hari ni. Sebab mereka, Hercules itu ialah wakil Rom Timur. Rom ni duduk di Vatican lah dulu. Daripada dulu-dulu pun duduk situ. Cuma Maharaja Rom duduk sana. Gubernur Rom ni dia akan duduk di kawasan. Cuma antara wilayah yang terbesar yang dikuasai oleh Rom ialah di Syam. Syam ni 4 negara dulu. Palestin, Jordan, Syria paling besar lah yang conquer dalam Syam ni. Sebahagian Lebanon dan juga sebahagian Iraq hari ni. Maknanya bila mana sebut Syam, dia merujuk pada 5 negara ni hari ni. Sebelum berlakunya government state ni apa semua ni lah. Okay. Cuma nak katanya waktu Amru bin Luhai dia pergi ke Syam, dia tengok orang-orang Syam ni sembah berhala. Berhala pula cantik-cantik. Berhala yang orang kata apa, yang bentuk muka. Lalu dia tanya, korang sembah apa?
Lalu orang-orang ni pun kata, kami kalau hujan lama sangat tak turun kemarau, kami minta pada yang ni. Kalau hujan lebat sangat pun, nak bagi berhenti kemarau, nak bagi berhenti hujan lebat pun, kami minta dengan yang ni. Jadi dia pun rasa macam cantik juga kalau kita beli satu, buat balik letak dekat Kaabah. Waktu tu Kaabah free, tak ada berhala lagi. Dia pun beli satu, dia pun namakan berhala tu Hubal. Sementara dia duduk tunggu nak selesai menega bisnes dia tu, dia minta satu orang tukang berhala ni, yang buat berhala ni, pahat berhala tu, bagi cop dekat bawah tu, dekat tapak berhala bawah tu ada cop dia, nama dia Hubal. Duduk situ. Hubal ni dia punya tarikh lahir tu ada bawah tu lah. Dia punya made in apa? Made in Syam lah, bukan made in China lah kot. Okay. Made in Syam duduk bawah tu. Pek bawah tu. Ini first berhala. Daripada berhala ni lah bertambah sampai berhala mengelilingi Kaabah jadi 360. Sehinggalah berhala-berhala memenuhi rumah-rumah orang Mekah. Bahkan berhala-berhala telah dibuatlah bentuk yang kecil, digantung di haiwan ternak, diletak dalam poket-poket apa semua. Semua ada. Memasyarakatkan berhala secara keseluruhan. Sebab kalau kita baca sirah Amr bin Luhai ni, lepas dia balik ke Mekah, syaitan masuk dalam mimpi dia. Dia kata dia mimpi. Tapi yang menyebabkan dia mimpi tu syaitan lah. Dia kata pada orang-orang ni, aku mimpi. Dalam mimpi tu kata, nak cari patung berhala tak perlu pergi ke Syam. Cukup pergi kawasan dekat-dekat kita ni, ada berhala-berhala. Berhala tu dikatakan duduk di kawasan Jeddah, perairan Laut Merah ni. Gali punya gali ada 7 berhala. Berhala tu ialah patung-patung kaum Nabi Nuh yang disyirikkan dulu. Tertanam situ. Syaitan bagi koordinat tepat. Dengan altitude semua boleh check. Tak ada GPS apa waktu tu. Gali-gali 1, 2, 3, 4. Letak pula keliling Kaabah. Makin banyak, makin bertambah. Cuma saya nak kata, kenapa orang percaya Amr bin Luhai? Amr bin Luhai orang baik. Tak pernah marah orang. Orang kaya pula tu. Ada pangkat, ada pengaruh. Tak ada orang berani lawan dia. Daripada dialah bermulanya tokok tambah dalam agama ni. Sebab tu Nabi kata, aku melihat dalam perjalanan Isra' Mi'raj ni, ada satu riwayat, aku tengok, ada riwayat kata Nabi tengok dalam Isra' Mi'raj, ada riwayat kata Nabi tengok dalam mimpi, Amr bin Luhai ni dia azab oleh Allah Ta'ala dengan disentak urat perut dia. Dia punya usus ni ditarik. Sebab dia orang yang first perkenalkan berhala kepada orang-orang yang tak terkacau lagi tauhid dia pada waktu tu. Jadi nak katanya, problem terbesar ialah keberhalaan. Saya nak sebut sini, kita umat Nabi yang jauh ni, antara benda yang kita kena kenal pasti ialah projek pengsyirikan yang dibuat oleh syaitan. Dan projek mengsyirikkan, dia bukan lagi duduk atas bentuk patung arca, bukan. Dia mungkin boleh datang dalam bentuk ideologi, pemikiran. Rasa hebat dengan pemikiran tu. Rasa pemikiran ni lah yang akan boleh buat perubahan pada dunia macam-macam. Sebab tu ada orang masukkan komunisme, sosialis, nasionalis, naturalis. Ini semua list-list ni masuk dalam ideologi yang mensyirikkan Tuhan. Walaupun tak ada patung, tak ada gereja, tak ada apa pun. Pemikiran, aliran pemikiran. Dan selain daripada tu, orang-orang perseorangan yang dilihat hebat, mempunyai kuasa-kuasa, tambah lagi supernatural apa semua. Sebab itulah kajian dunia menunjukkan skema terbesar ialah datang pada orang agama di dunia ni. Penipuan terbesar untuk memperdayakan orang. Bukan agama Islam, semua agama. Buddha pun ada, Kristian pun ada, Yahudi sendiri pun ada. Tapi Yahudi dia kurang sikit ancaman dia. Sebab Yahudi tu sifat dia terlalu inklusif. Dia orang tak eksklusif. Dia terlalu mengasingkan diri. Kalau tengok Yahudi ni, dia tidak ada proses missionary, iaitu proses agama tu di kempen pada orang. Tak ada. Kristian ada, Islam ada, Buddha ada, banyak agama ada. Tapi kalau Yahudi dia tak ada. Kita jarang dengar pendakwah Yahudi datang ke Malaysia, tak ada. Yahudi dia nak Yahudi dia seorang lah. Di Malaysia ni last kita boleh tengok keluarga Yahudi ni ada satu perkuburan dia di Pulau Pinang. Dalam pulau, bukan luar pulau. Saya tak ingat kawasan mana, tapi kawasan-kawasan dekat Batu Feringgi tu lah ada kubur Yahudi.
Dia orang hanya Yahudi, kumpulan dia je. Dia orang tak nak ramai-ramai. Sebab memang dalam ideologi Yahudi, dalam keimanan orang Yahudi ni, dia orang nak satu-satunya bangsa yang mengagamakan bangsa dia. Yahudi tu bangsa, Bani Israel. Yahudi tu gelaran selepas daripada, ada orang kata Yahudi tu mari daripada Tok Wan dia orang moyang-moyang. Ada yang kata Yahudi tu ialah gelaran laknat yang Tuhan beri pada dia. Tapi kita kenal Yahudi lah. Inggeris panggil Jews hari ni. Okay. Yahudi, dia ada satu sikap terlalu eksklusif. Dia orang tak nak agama ni dicemari oleh bangsa lain. Cuma waktu perang dunia lepas pada peristiwa Holocaust oleh Nazi tu, waktu tu dia orang ada buat perkaderan Yahudi sikit. Dia orang Yahudikan orang-orang daripada Rusia apa semua ni. Tapi dia orang tak bawa, orang kata apa? Tak bawa darah Yahudi betul lah. Tak bawa Bani Israel betul. Okay. Antara benda yang kita tengok, pertama dalam Quran, Allah Ta'ala gariskan Yahudi ni, dia orang percaya pemilik syurga yang betul ialah dia orang. Dan dia orang sangat resis. Hatta dalam syurga pun resis. Sebab tu kita baca Quran, kita akan tengok Yahudi dia kata kita semua ni tidak akan diazab oleh Tuhan melainkan 40 hari maksimum dalam neraka. Orang Yahudi semua masuk neraka. Kalau yang jahat masuk neraka maksimum 40 hari. Sebab apa? Sebab dosa yang kita buat waktu Nabi Musa hidup ialah 40 hari itu ya. Dia balik pada original sin. Dia orang ada konsep original sin, tapi bukan original sin macam Kristian. Buatlah jahat tak mana, bunuh orang, minum arak ke apa-apa semua pun, maksimum 40 hari. Yang duduk bertahun-tahun ni bangsa lain. Itu bagi kat orang. Lepas tu, dia tak nak syurga ni dipenuhi oleh bangsa lain. Sebab tu dia sangat upset, kecewa betul dia bila mana tahu Nabi Muhammad ni bukan Bani Israel. Tengok-tengok daripada Bani Ismail, daripada keturunan Hajar. Datang daripada bangsa Arab. Bangsa Arab tu adalah bangsa yang dia orang bodohkan waktu dia orang sebelum datang Nabi Muhammad ni. Sebab kalau kita tengok di Yathrib, di Madinah ni, Yahudi menguasai ekonomi pada waktu itu. Okay. Cuma agama Yahudi dia tidak ada konsep missionaries. Sebab tu kita tak tengok satu orang pun daripada kalangan orang-orang Arab ni dia orang convert jadi Yahudi. Tak ada. Baik dengan Yahudi, tapi tak convert. Yang Yahudi ialah mereka. Cuma Yahudi ni di bertebaran. Dia duduk di Yaman sikit. Sebab tu sampai hari ni masih lagi ada populasi kecil daripada Yahudi di Yaman. Ada di Afghanistan. Afghanistan ada populasi Yahudi, tak ramai. Okay. Ada di Iran, sebahagian tempat, di Asfahan. Okay. Cuma komuniti dia orang sangat kecil lah. Cuma dia orang tidak ada konsep missionary. Beza dengan Islam apa semua. Okay. Saya nak sebutnya, ini ialah latar masyarakat. Supaya kita nampak keberhalaan yang berlaku itu, projek pemberhalaan ini. Syaitan dia nak pergi kita pada berhala. Okay. Sebab tu kita akan tengok konsep berhala, konsep nak suruh orang hebatkan benda lain selain pada Allah Ta'ala. Hatta dia pergi pada satu konsep, konsep ni dia menyelinap masuk dalam sebahagian kelompok-kelompok sufi yang menyeleweng, sufi yang datang pada Syiah, bukan sufi pada Sunni ni. Okay. Iaitu konsep tasarruf. Tasarruf ni maksud dia apa? Konsep adanya makhluk yang dia boleh buat semua benda yang Tuhan buat dengan izin Tuhan. Bunyi ayat macam sedap kan? Makhluk ni dia orang lah. Dia orang. Okay. Orang, maknanya jenis manusia, lelaki atau perempuan. Dia boleh buat semua benda yang Tuhan buat, tapi Tuhan bagi dia buat tu dengan izin Tuhan. Maknanya Tuhan tahu, tapi Tuhan bagi keizinan. Kamu boleh buat. Okay. Benda ni lah yang pemikiran ni dibawa oleh Yahudi pada peringkat awal, masuk dalam Kristian. Itu yang keluarnya konsep Trinity, Logos, apa-apa semua tu lah. Dalam Islam ni dia masuk, dia menyerang, sehinggalah dia keluar Batiniyah. Sampailah kepada masyarakat Melayu apa-apa semua ni, sampai yang kita dengar apa-apa semua ni, yang adanya konsep Martabat 7, yang adanya konsep Nur Muhammad, yang adanya konsep apa nama ni, Kerajaan Langit Ayah Pin dulu. Konsep itu, konsep keberhalaan. Tapi dia kosong daripada patung. Tak ada patung. Cuma dia ada satu sikap rasa ada orang boleh buat kerja Tuhan. Syaitan ni dia nak suruh kita sesat. Dia tak akan paksa kita sehingga kita sembah berhala. Terutamanya bagi orang yang sudah ada acuan agama yang kuat macam kita, yang dah datang masjid apa-apa semua. Dia akan gelongkan kita 1-2 darjah daripada tauhid sudah cukup. Sudah cukup. Sebab apa?
Sebab nak kumpul kawan, nak kumpul awak-awak ni untuk masuk neraka. Itu saja. Dan untuk merealisasikan sumpah dia depan Tuhan, waktu dia dilaknat oleh Tuhan, aku akan sesatkan semua keturunan anak Adam ni. Berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai cara. Okay. Jadi nak sebut pada kita, ini ialah benda, perkara yang berlaku yang tak dapat dinafikan by realitinya. Sebab tu ceramah Zikra Ar-Rasul ni, kita nak bagi faham, saya punya matlamat lah daripada ceramah-ceramah ni, nak bagi faham kedatangan Nabi ialah untuk clear cut semua benda syirik. Itu yang paling utama. Apa saja benda seruan yang boleh menyebabkan berlakunya kesyirikan, semuanya akan di-cut oleh Nabi. Dan kerja nak bagi clear ni, nak bagi clear daripada syirik ni, masih lagi belum selesai. Nabi dah letakkan satu asas. Tauhid ni apa? Syirik ni apa? Okay. Cuma saya nak sebut kepelbagaian teknik-teknik untuk promote syirik ni, dia dah beza dah sama sekarang. Dia tak akan suruh kita sembah berhala. Dia tak akan suruh kita balik pada mazhab-mazhab akidah yang menyeleweng, macam Jabariyah ke, Mu'tazilah ke, yang mungkin kita pernah dengar, Khawarij ke, Mu'tazilah ke. Tapi sekarang dia beza. Sebab tu kalau kita tengok kan, di Malaysia ni, antara ancaman yang datang ialah New Age Movement. Yang ni kita jangan dengar. New Age Movement ni bunyi macam bijak lah bunyi New Age Movement kan. Tak nampak kampung, tak nampak ulu, kataan pun kemas. New Age Movement. Tapi dalam tu dia berselirat dengan berbagai-bagai teologi yang mengarut, kepercayaan yang mengarut. Termasuklah logos, kepercayaan kepada penciptaan yang awal, tasarruf ni semua ada. Cuma di Malaysia ni dia bergerak melalui seminar-seminar bisnes keuangan. Itu cara dia. Saya tak cukup masa untuk cerita semua. Cuma saya kata teknik untuk mensyirikkan orang, syaitan ni dia upgrade. Dia tahu dah, kita kalau pakai ajaran kerajaan langit, confirm kita akan buang tepi. Ada orang datang bagi satu pamphlet. Dalam pamphlet tu tulis, jom sertai kerajaan langit. Kita akan koyok depan dia je. Tapi kalau seminar New Age Movement ke arah melahirkan diri yang lebih positif, kita tengok macam bagus kok. Bayar 200. Masuk. Dalam tu tarik duit, cium duit apa semua tu ada. Tarik semangat duit apa semua. Intinya sama je macam Yahya Pin tu. Sama saja. Cuma dia datang dengan profesional. Sebab Ayah Pin dia tak pakai baju kot. Yang ni datang pakai baju kot, kemas. Semua elok, duduk dalam dewan seminar, aircon semua, buat di PICC Putrajaya lagi. Takkan orang-orang sesat boleh sampai ke sini. Kita duk fikir macam tu lah. Tapi memang boleh sampai pun. Contoh kalau tuan-tuan tengok kan, Soka Gakkai. Orang Penang mesti tahu Soka Gakkai. Bayang Lepas. Ada satu kawasan dekat Bayang Lepas tu. Soka Gakkai, dia lebih popular kepada tim bola sebenarnya. Soka Gakkai ni, nama pun semacam kan. Dia grup dia, Soka Gakkai ni dah satu ajaran daripada Jepun datang. Tapi dia kata apa, yang endorse ajaran ni, yang banyak cakap tentang ajaran ni lah orang-orang daripada, orang yang buat kajian kultus dia tahulah. Okay. Nak katanya Soka Gakkai ni orang Cina yang ramai menyertainya, orang Melayu tak sangat. Cuma dia mendanai banyak program, antaranya ialah program-program yang bersifat sukan ni. Dia ajaran Shinto lama Jepun dulu, yang percaya kepada konsep Tuhan itu ialah sumber cahaya kehidupan lah. Sebab tu kalau tengok agama Shinto ni, dia percaya kepada Amaterasu. Amaterasu ni matahari lah dalam bahasa mudahnya, Amaterasu. Okay. Cuma dalam Soka Gakkai ni dia modern lah, dia ada modernize istilah itu. Akhirnya kita tak nampak. Cuma saya kata Soka Gakkai ni dia tak buat ancaman. Dia taklah orang yang join tu tiba-tiba jadi semangat nak beli senapang apa semua, tak ada. Nak lawan tunggu depan Putrajaya, tunggu kereta PM keluar dia nak hala macam tu, dia takkan buat macam tu. Dia nak satu je. Agama lain pada Islam, okey, tak ada masalah. Tu je. Dia nak suruh kita kata yang tu. Mana dia tengok orang syirik, tak apalah, syirik sikit-sikit tak ada hal lah. Dia nak suruh kita kata yang tu je. Okay. Dia nak suruh kita gadaikan prinsip. Sebab Islam
Kita boleh berdamai dengan orang kafir. Kita tidak diajar untuk balah dengan orang kafir, tidak diajar. Cuma untuk gadai prinsip, untuk kata dia betul, kita betul, yang ni tak boleh. Yang ni tidak ada. Sebab benda tu telah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kamu tak boleh kata. Dia nak berdamai tara mana pun tak boleh. Sebab tu kalau tengok orang-orang musyrikin Mekah ni, waktu Nabi ni dah upgrade dakwah Nabi dah angkat dakwah Nabi bermacam-macam. Waktu tu dia orang dah pening sebab dia orang tengok dakwah Nabi ni makin ramai orang masuk. Sebab tu kalau tengok dakwah Nabi ni disahut oleh orang-orang yang mereka tak sangka. Pertama disahut oleh Umar. Dia orang dah kelang kabut dah. Disahut oleh Hamzah, lagi kelang kabut. Okay. Cuma tokoh yang kita jarang kenal, yang ni adalah yang riwayat Sahih Muslim, Dimad Al-Azdi. Yang ni sebenarnya tokoh yang lebih mengejutkan orang-orang Mekah. Selain daripada Abu Bakar, selain daripada Umar dan Hamzah tu. Dimad Al-Azdi ni siapa? Dia ketua kabilah Bani Azd. Ketua Bani Azd. Sebenarnya nak sebut ketua kabilah tak betul. Ketua Bani Azd. Sebab kabilah ni lagi besar pada Bani. Bani ni dia kecil. Dia satu klaim daripada kabilah tersebut. Dia macam Melayu, duduk dalam Melayu ni apa dia? Minangkabau pun Melayu, Banjar pun Melayu. Okey. Bani Az tu macam tu lah. Arab dia macam tu. Macam-macam lah. Okey. Cuma dia ni tokoh besar, disegani juga. Dia tak duduk dekat Mekah, dia duduk jauh. Cuma waktu dia sampai ke Mekah untuk buat haji tu, haji cara jahiliah, orang kenal dia, oh Dimad Al-Azdi, Datuk Seri lah kot zaman dulu. Tan Sri ke apa, kemah lah pangkat dia ni. Sebab dia ketua Bani ni. Lalu orang pun mengadu ni, nak cerita sikit. Di Mekah sekarang ni masalah tak macam dulu. Apa dia masalah? Ada satu orang muda ni, entah apa penyakit pun tak tahu. Keluar rumah je maki. Berhala ni tak betul, berhala ni tak betul, berhala ni tak betul. Kami pening kepala lawan dia ni. Orang mengadu pada Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi tanya, dia tu siapa? Dia tu kawan-kawan kita. Anak-anak kawan-kawan kita. Muda pun lagi, orang pun handsome elok, tapi masalah dia keluar rumah maki berhala. Jadi kita tak selesa ada orang macam ni. Sebab orang nak tawah dia kata jangan sembah berhala ni tak guna. Berhala ni tak betul. Jadi orang yang dah bagi duit, bayar nak beli ihram yang tak betul, nak bogey-bogey, nak bayar ihram pun bayar ihram. Okey. Terganggulah sebab ada orang duk maki-maki macam ni. Lalu Dimad Al-Azdi kata sakit kot. Okey, dia kata. Dia kata, tak apa, kalau aku jumpa, aku akan tawarkan rawatan pada dia. Sebab Dimad Al-Azdi ni bomoh, seorang bomoh, pawang. Dia ada kemahiran boleh bomoh orang, boleh baik sakit orang, dan boleh bagi penyakit orang yang sihat. Dua-dua boleh buat. Dalam riwayat sebut, dia kata, inni arqarrih, aku orang yang pandai arah angin. Santau angin, bahasa mudah kita. Okay. Dia pergi jumpa Nabi. Dia tunggu dah selesai buat segala manasik haji, semua dah selesai dah. Dah relax dah ni. Tunggu nak tahlul je. Okay. Okay. Tunggu sambil duk tunggu tengok. Mana Muhammad? Orang dah beritahu nama dia Muhammad. Keluar gitu jumpa. Terserempak ada satu orang pergi dekat orang kata, "Stop lah sembah berhala ni tak betul. Sembah pada Tuhan Yang Esa." Dia pun pergi jumpa. Kita boleh cakap sekejap. Boleh cakap sekejap Nabi kata. Dia pun cerita, dia kata aku ni orang yang biasa berubat orang pandai apa semua, pandai lagi perubatan. Kalau kamu sakit nak berubat dengan aku bagi free je hari ni. Orang lain aku ambil bayar. Jadi dia macam nak tackle Nabi lah. Aku berubat lah. Nabi kata nak dengar lah apa. Tadi aku dah dengar yang kamu, sekarang ni aku nak dengar kamu dengar yang aku pula. Nabi pun sebut depan dia, innal hamdalillah nahmaduhu. Apa yang saya baca awal kuliah tadi, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah. Ini dalam bahasa dalam istilah dia panggil khutbatul hajah, opening bagi orang nak bercakap. Dia sunnah sebenarnya bila mana kita nak bercakap, nak khutbah ke apa, innal hamdalillah nahmaduhu sampailah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Banyaklah ada macam-macam riwayat. Itu bukan lagi ayat Quran tau. Itu hanya opening teks ucapan khutbah saja. Dimad Al-Azdi ni dia kata cuba ulang sekali lagi. Nabi ulang sampai 3 kali.
Nabi ulang sampai 3 kali. Dia pegang tangan Nabi. Ada riwayat kata dia minta hati yadak. Awak mari tangan kau, aku nak pegang. Okay. Dia kata sepanjang aku berkarier sebagai seorang bomoh ni dan juga ahli politik ni. Dua-dua dia buat. Okay. Bomoh dan ahli politik ni. Okay. Aku dengar kata-kata orang, aku dengar kata-kata ahli politik yang hebat, aku dengar mantra-mantra pawang yang hebat, tapi aku tak pernah dengar kata-kata orang yang hebat. Perkataan yang kamu sebut tadi tu hebat. Sehingga aku ni, orang kata apa, dapat kesan daripada perkataan kamu ni fi wasatil bahar. Kata-kata kamu ni benda yang paling, sumber yang paling mentah, paling elok, sangat baik. Wak mari tangan kamu, aku bai'ah, aku jadi geng kamu. Gitu je. Lepas tu Nabi kata seorang je, tak nak ajak kawan-kawan. Dia kata aku ajak semua, apabila aku ajak. Kecoh satu Mekah Jahanam. Dima Al-Azdi kena sihir, ahli sihir kena sihir. Okay. Dia kata, sebab dia kata, tengok kata-kata Muhammad tu, belum start apa-apa lagi, kawan tu dah pening dah. Ni maha guru kita, tok ayah kita ni. Okey. Abang kawasan kita ni pun dah pening kepala masuk Islam dia. Bila mana benda tu berlaku, orang Mekah ni jadi kecoh. Dia kata payah Muhammad ni, kita tak boleh guna cara keras, kita kena berdamai. Macam mana cara berdamai? Macam ni, kita pergi bincang elok-elok dengan dia, bawa segala makanan, bawa segala hadiah, beritahu kat dia. Macam ni Muhammad, kami nak buat satu perjanjian damai. Apa dia? Perjanjian damai ni, tahun ni kami akan ikut semua ajaran yang kamu bawa ni, tauhid apa semua, kami tak sembah berhala. Tahun depan kamu ikut kami, kamu sembah berhala. Okey. Okey, setahun kita ikut, setahun kamu ikut kami. Nabi bagi jawapan teras, tak berganjak. Lakum dinukum waliyadin. Dalam bab ni aku takkan jual akidah. Tak nak bergaduh, kita hormat orang tak nak bergaduh. Tapi untuk dia tarik kita masuk geng dia, gelong macam dia, tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Sebab tu seruan-seruan keagamaan zaman sekarang ni yang bawa kultus ke apa-apa semua. Kultus ni lah ajaran-ajaran yang baru, yang create kepercayaan, yang buat kepercayaan pada orang. Ianya biasanya akan berdiri di atas perdamaian dulu. Kita tak nak bergaduh dengan orang. Tak payahlah kata agama ni tak betul, agama ni tak betul. Cukuplah. Kita hidup sebagai satu orang manusia, kita bawa satu gagasan kedamaian. Okay. Lepas pada tu, Tuhan ni, macam ni, logos apa semua dia akan masuk. Okay. Itu modus operandi yang baru. Dia tak akan datanglah dengan gaya lama. Dia tak akan datanglah dengan gaya-gaya, orang kata apa, yang 80-an, 70-an dulu tak akan datang. Yang gaya-gaya, kalau tengok ajaran batiniah yang lama-lama tu, yang dimulakan dengan ajaran matahari apa, yang bermula di Pulau Pinang ni, yang bawa first batiniah ni. Lepas tu convert sampai ajaran martabat 7. Lepas pada tu convert sampai pada ajaran kerajaan langit. Dan sehingga terhasilnya satu buku yang mengarut di Malaysia kita ni, buku Hakikat Insan oleh Haji Ahmad Laksmana, yang diharamkan oleh kerajaan Malaysia dengan majlis fatwa pada waktu tu. Dr. Abdul Fattah Harun masih lagi hidup, panel akidah JAKIM pada waktu tu. Banyak benda-benda yang mengarut, akidah-akidah yang tak jelas, mengagungkan tangkal-tangkal semua duk ada dalam tu, diharamkan. Dan ajaran ini telah dipeloporkan secara popular oleh kerajaan langit ni, Ayah Pen ni, di Terengganu ni, daripada Terengganu ni. Dan lepas pada tu dia bungkam, dia dah senyap. Sebab Ayah Pen pun dah meninggal, apa semua tak ada lah. Okay. Cuma pendiri-pendiri baru dia ni akan bawa idea ni melalui gaya moden pula. Konten yang sama, gaya moden. Gaya yang macam-macam lah. Dia orang akan buat live, dia orang guna multimedia ni, semua dia orang guna. Ini benda dan perkara yang kita kena sedar. Sebab tu saya kata, bila mana kita mengingati Nabi ni, ingatlah kerja Nabi yang paling besar ialah kempen tauhid. Itu kerja paling besar. Serang segala benda yang menggadaikan tauhid ni. Ini realiti yang kita kena tahu dan kita kena sedar, supaya kita jangan rasa macam tak ada apa dah kot sekarang, semua dah selesai. Konsep agama dah selesai. Nabi dah bawakan segala hujah-hujah. Al-Quran dah ada, para ulama dah datangkan berbagai-bagai hujah, buat rumuskan sehingga kita dapat satu ketetapan. Okay. Cuma nak katanya ialah
modus operandi untuk menyesatkan umat ni, dia akan berbeza dan berbagai-bagai. Mengikut arus kemodenan. Tuan-tuan kena tahu, kesesatan ni mengikut arus kemodenan. Sebab syaitan, dia ialah makhluk yang sentiasa fikir. Dan dia akan tunggang mana-mana orang yang dia rasa sesuai untuk bawa gagasan tu. Sebab tu kita akan tengok syaitan ni tak ada tidur lah kot bagi iblis syaitan ni untuk menyesatkan kita. Sebab itu sumpah dia. Sebab tu kalau kita baca waktu Nabi turun Isra' Mi'raj, ni habis, selesai dah perjalanan Nabi, dah selesai dah. Turun Nabi ni di mana? Turun di Mekah juga. Turun dekat dengan kawasan orang tawaf tu, di Mataf. Diturunkan oleh Jibril melalui burak apa semua tu. Turun Nabi, waktu tu belum siang lagi, masih lagi akhir malam. Nabi tak balik rumah lagi. Nabi duk fikir, tersandar Nabi dekat Kaabah, duk fikir nak cerita macam mana dekat orang apa yang aku kena semalam ni. Okay. Duk fikir sampai dekat subuh, Nabi solat apa semua, fikir lagi. Lepas solat tu fikir. Lepas subuh ni dia tak bercerah lagi kan, dia gelap lagi. Sebab dalam hadis pun, dalam hadis Nabi sebut waktu selesai salat subuh ni, perempuan-perempuan akan balik cepat-cepat. Waktu tu para sahabat kata, kami tak nampak pun perempuan ni. Tahulah bunyi tapak kaki tu tahu, tapi nak kata lepas subuh tu gelap lagi. Nabi duk fikir. Tuan-tuan boleh bayanglah riwayat tu. Riwayat ni riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, juga riwayat daripada Abu Daud. Orang pertama yang melintas waktu Nabi duk fikir nak cerita dekat siapa, nak cerita dekat siapa, orang pertama yang melintas ialah Abu Jahal, yang paling mangkak sekali duk ada. Awal betul dia bangun pagi. Okay. Nak katanya cergaslah Abu Jahal tu nak cari pasal dengan orang. Kita nak cari pasal dengan orang bangun pukul 11. Dia pukul 5 pagi segar dah. Duk cari pasal, mana Muhammad ni cari pasal sikit. Awal pagi betul. Nabi tak mengeluh. Cuma kalau kita duduk pada situasi Nabi, kenapa dia ni yang first aku jumpa? Tak ada orang lain ke yang aku nak jumpa? Abu Bakar ke dulu apa semua? Cuma kalau kita baca riwayat tu dia agak menarik. Sebab Abu Jahal ni dia pandai pura-pura. Dia orang politik, kita kena tahu. Okay. Saya bukan nak buruk orang politik. Cuma kita tabiat dia lah. Okay. Dia tanya, apa kena kamu ni Muhammad? Nabi kata, aku bawa balik pada Palestin. Itu dia tanya, pergi bila? Semalam. Balik? Pagi tadi. Jahanam. Budak muda nak buat cerita baru lah. Tapi dia tak buat lagi muka nak melawan. Dia tu cuba cerita sikit. Cerita, Nabi cerita sampai cerah tanah Nabi cerita. Cuma betul lah Abu Jahal ni memang padan lah panggil Abu Jahal pun. Dia punya akal nak jahanam orang tu cukup pandai. Dia kata macam ni Muhammad, alang-alang orang dah buka kedai ni apa semua, aku himpunkan orang, kamu cerita. Dia pun panggil semua Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, halumu, datang dengar cerita. Elok Nabi cerita, dia duduk belakang. Dia ambil pasir, bukan nak lempar kat Nabi. Dia ambil pasir dengan kawan-kawan dia, dia letak atas kepala dia. Bagi masyarakat Arab, perbuatan tu ialah menghina orang. Ambil pasir, curah atas kepala. Tengok, tak boleh kata lagi dia gila. Mana dia belakang tu, Nabi duk bercakap tu, dia belakang duk buat kempen pula. Ni, pergi semalam, kata pergi Palestin, pergi semalam, balik belum habis malam lagi dah sampai sini balik. Tak boleh kata gila lagi dia ni. Dia duk belakang, Nabi duk bercakap. Orang belakang semua dia ikut dia, gila, confirm lah gila. Kita nak pergi Palestin ni sebulan, 40 hari naik keledai. Tiba-tiba dia buat cerita macam ni. Sehingga sampai satu part Nabi cerita, Nabi salat dalam Masjid Aqsa. Lepas tu ada seorang sahabat ni saya tak ingat. Dia waktu tu kafir lagi. Tapi dia kafir, dia bukan jenis kafir yang menentang. Dia kafir je lah. Dia tak ikut sangat dakwah Abu Jahal ni. Dia diam-diam gitu. Dia pun tanya, Muhammad, aku pernah sampai di Baitul Maqdis ni. Baitul Maqdis ni ada berapa tiang? Nabi Muhammad tak ingat pun tiang tu. Tapi Jibril, ada riwayat kata Nabi nampakkan balik berapa tiang. Sebab Nabi tu orang lelaki ni dia tahu misi dia jumpa Nabi, bukan bilang tiang. Sebab tu macam kita tuan-tuan puan-puan ni yang dah rumah tangga apa semua, bila mana orang rumah suruh beli barang, misi kita bukan bilang rak dalam supermarket tu.
You just go barang tu je. Dia beza dengan perempuan, dia masuk, dia dah ubah rak ni ke lain lah. Tak tahu lah, ubah tak tahu. So cari santan tu je. Dia nak letak dekat mana santan, letak tepi kiri kasut pun aku tak peduli, yang penting santan. Okey. Itu saja. Okey. Cuma nak katanya dia pada waktu tu Nabi nampak, Nabi bilang satu-satu. Tepat Nabi bagi jawapan pada kawan tu. Abu Jahal yang sedap duduk bergelak belakang tu, dia terdiam. Sebab lelaki yang tanya tu dia kata, betul, apa yang Muhammad jawab tu betul. Exactly sama. Abu Jahal, idea orang jahat ni dia cepat lah. Dia pun potong, dia kata, memang dia boleh jawab. Jin dia baru beritahu tadi. Dia kan tukang sihir. Berapa ekor hantu dia duduk bela. Hantu dia pergi secepat mungkin ke Baitul Maqdis sampai ke sini. Okay. Jadi itu antara benda dan perkara yang kita boleh tengok daripada kehidupan Nabi. Cuma saya nak sebutlah sebagai kesimpulan akhir ni, ialah apa yang Nabi bawa ke dunia ni ialah kempen, kesinambungan pada Nabi-Nabi terdahulu, iaitu tauhid. Kita ni hidup di akhir zaman, apa benda yang kita kena jaga? Tauhid. Nilai tauhid ni lah yang paling besar sekali untuk dibawa macam-macam mana pun. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya ceramah Zikra Ar-Rasuli. Moga tuan-tuan dapat nampak dan dapat clear cut apa sebenarnya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpada situ je untuk kuliah ni. Kita terus kepada sesi soal jawab lah kot, sebab dah ada himpunan-himpunan soalan sini. Okey. Ada banyak juga ni. 6-7 soalan. Okey, kita tengok dulu. Okey, soalan pertama. Betulkah di hari kebangkitan di padang mahsyar, nama Muhammad adalah golongan yang akan dipanggil terlebih dahulu? Bagaimana jika tiada nama Muhammad di hadapan? Ada riwayat mengatakan orang yang akan dipanggil dulu ialah orang yang bernama dengan nama Muhammad. Okay. Tapi riwayat tu ialah riwayat yang taklah terlalu dhaif. Riwayat tu ada. Riwayat tu memang wujud lah. Okay. Sebahagian para ulama menyebut ini ialah karamah. Karamah maksudnya apa? Kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka yang ada nama Muhammad. Okay. Mereka yang nama Muhammad. Okay. Tapi itu ialah satu andaian je lah. Sebab benda ni tak berlaku lagi. Dan kita kena tahu sekarang ni, di Eropah, khususnya di United Kingdom, bila mana hospital ni, ibu dan anak yang diorang keluarkan dokumen ataupun berapa bayi yang lahir di UK ni, diorang ada satu benda yang menarik, ialah kebanyakan orang-orang Eropah menamakan anak diorang ialah Muhammad. Tapi Kristian, yang tu panggil pun tak ada isu lah. Dah nama Muhammad tapi Kristian, tak ada isu lah. Okey, panggil awal pun kena, panggil lambat pun kena. Okey. Sebab tu riwayat ni dia ada pertikaian lah. Ada mungkin benda tu boleh jadilah sebagai bentuk kemuliaan. Tapi memang para ulama terdahulu menamakan nama-nama anak mereka dengan nama Muhammad sebab nak mengambil semangat Nabi Muhammad. Sebab tu kita tengok Imam Bukhari, ini tokoh-tokoh ni macam Imam Tirmizi ni, mereka kebanyakan yang nama Muhammad di hadapan. Okay. Memang kebanyakan orang kita pun bagi nama Muhammad. Yang pastinya semua orang akan dipanggil. Semua orang akan dipanggil. Cuma kita kena tahu, orang yang buat amal soleh banyak di dunia, Tuhan sebut fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah walaupun dia tak ada nama Muhammad. Maknanya bergantung pada amal soleh orang tu jugalah. Okay. Ada hadisnya ada, tapi ada pertikaian. Okey. Okey. Kalau boleh share apakah kaedah yang boleh dipraktikkan dalam usaha mendidik anak-anak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam bab parenting ni, dalam bab mengarahkan anak-anak untuk mencintai Nabi, okay, kita nak ambil benda yang paling simple. Okay. Pertama sekali, mengajar anak-anak untuk mengenali Nabi ni ialah benda yang dituntut. Ada hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab dia Adabul Mufrad, alimu auladakum bima'rifatin Nabi.
ajarlah anak-anak kamu untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengenali kepribadian dia, mengenali segala-gala apa yang berkait dengan Nabi. Tujuannya ialah untuk memberikan satu, orang kata apa, satu peribadi yang dia boleh kagum. Sebab budak kecil ni, dia perlukan satu contoh yang dia boleh dengar dan dia boleh tengok. Okay. Cara dia ialah kita selalu cerita kepada anak-anak ni apa-apa saja yang Nabi buat dengan bahasa paling mudah. Contoh kena ceritalah, Nabi ni buat macam ni. Ambil take example benda-benda yang mudah. Waktu makan, minum, waktu kata apa, hatta kita, contohlah, kita seorang ayah dengan isteri kita, kita layan isteri kita dengan baik di depan anak kita yang masih kecil. Kita kata, Abah buat macam ni sebab Nabi duk buat. Nabi duk buat. Itu example paling mudah. Tuan-tuan tak perlu haddatsana Muhammad ibn Isa depan anak tu, memang pening anak tu. Apa hal ayah aku ni duk baca matan hadis sampai macam tu sekali? Tak perlu lah. Yang tu nak belajar dengan Said Kamali boleh lah. Yang akan datang perli 1-2 hari nanti. Okey. Cuma nak katanya ini ialah take example. Sebab parenting ni dia tidak ada silibus yang khusus. Bagaimana anda mempromosikan anak-anak dengan bahasa yang mudah, bahasa yang senang. Cuma kita boleh beritahu dan kita boleh bertindak balas di atas soalan-soalan dia. Sebab budak ni dia akan create soalan-soalan yang berbagai-bagai untuk dapatkan jawapan yang dia puas hati. Okay. Jadi dia tak ada example. Cuma ambillah example paling mudah, makan, minum, harian, pakaian, apa semua kita ajar pada dia. Kenapa kena pakai macam ni? Sebab Nabi suka pakai kemas macam ni. Kenapa kita makan cara macam ni, etika macam ni. Itu simple. Sebab kalau tengok Nabi dia ajar pada anak-anak dia, mudah saja. Hatta pada anak tiri dia. Bila mana ada satu orang anak tiri Nabi ni, adik kepada Anas bin Malik, kau tak silap lah, ataupun riwayat lain kau tak silap, dia duduk depan Nabi, makanan dah dihidang, tangan dia ni nak capai semua makanan. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, Sammillah ya ghulam, sammillah, wahai anak, baca bismillah, kul mimma yalik, makan benda yang dekat dulu. Hadis tu bukan larang kita ni nak ambil makanan kena ambil yang dekat-dekat. Cuma nak kata ambil itu bagi elok. Jangan orang nampak meriah sangat. Okay. Sebab ada orang dia kata, sedih lah kalau makanan tak sedap depan saya. Makanan yang sedap duduk jauh sikit. Kita pun Allah nak beramal dengan dia Nabi berat. Sebelum orang ambil kita pun pesan, boleh ulur sikit yang sana. Okay. Tak ambil tak berani. Tapi bukan larangan ambil yang dekat-dekat, yang kena ambil dekat-dekat, bukan larangan. Cuma nak kata beretikalah waktu makan. Kau tengok bangsa-bangsa yang hebat ni, dia orang ada etika makan. Tuan-tuan tengok bangsa Eropah, dia orang ada etika makan. Etika makan ni, makan pakai sudu, pakai apa ni. Yang paling rumit ialah etika daripada Europe, daripada UK terutamanya. Tak nak bagi bunyi apa semua. Sebab tu bila mana dia orang baru ni, saya dah baca satu keratan akhbar apa, dia orang cuba nak terapkan dekat restoran Malaysia di sana, orang makan nasi lemak tu dengan pakai kaedah makan dia orang tu lah, yang nak kena tu semua. Mana boleh, ni makanan orang Melayu. Kamu nak ajar kita, tambah kalau orang Pantai Timur makan nasi kerabu nak makan dengan sudu, jahanam tu. Tak merasa, memang kaedah dia makan macam tu. Dia makan, sebab dia orang Europe ni dia tak makan dengan tangan, dia makan dengan benda tu. Okey. Cuma nak katanya itu pun orang banggakan dia ada tu. Saya tak nafi kalau protokol tu wujud. Okey. Cuma Nabi ni dia suka mudahkan orang dan dia bagi benda-benda yang simple. Okey. Seterusnya yang ketiga. Apakah sifat-sifat Rasul yang boleh kita contohi? Oh, banyak sifat Rasul yang boleh kita contohi. Para ulama sebut tak habis bab ni. Antaranya kitab yang terkenal ialah kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam At-Tirmizi ni, meletakkan semua bab ataupun semua benda dalam kehidupan Nabi, daripada kejadian batang tubuh Nabi sampailah kepada cara Nabi bergaul dengan orang. Okay. Cuma saya nak kempen satu ialah, untuk sifat yang kita boleh contohi daripada Nabi ni ialah Nabi sangat mengenali dan meraihkan realiti yang berlaku di sekeliling dia. Contoh dia macam mana? Dia tengok orang sekeliling, dia tahu tabiat orang ni kita kena layan macam ni. Itu je sebenarnya.
Ataupun dalam istilah kita panggil common sense. Common sense benda paling besar. Common sense ialah benda yang paling besar dalam hidup. Sebab tu dulu Pendeta Zakbar dia pernah perjuangkan ketinggian akal dan budi. Bahasa orang dulu dipanggil akal dan budi. Sekarang dia panggil common sense lah. Kesedaran. Realitinya orang zaman sekarang macam mana? Kita duduk dalam majlis tertentu, kita duduk di tempat tertentu. Contoh, saya bagi contoh. Bawa kereta, kita tahu, kita kenal had laju. Tak bawa pelan sangat, tak bawa laju sangat. Common sense. Bagi signal. Memang Nabi tak anjurkan benda tu. Cuma saya nak sebut common sense. Memudahkan urusan orang. Orang tak rasa payah selepas pada kita guna ataupun sebelum kita guna. Bab common sense ni kalau tuan-tuan tengok sangat dititik beratkan oleh orang-orang Jepun. Lain macam common sense dia orang. Sebab tu di sisi orang-orang Jepun ni kalau buat bising sikit je dia orang boleh report polis, dia orang akan suruh polis tangkap. Pakai earphone, suara terkuat sikit. Kita pasang lagu ke apa kan dalam train apa semua. Dia kuat sikit. Orang Jepun tu dia boleh tekan satu butang tu untuk buat pengaduan, kata ni dia bising. Common sense sangat jaga. Sebab tu phone berdering apa semua, benda tu hampir mustahil. Tak semualah Jepun macam tu. Cuma benda tu dimasyarakatkan. Sebab tu kita akan tengok tangga-tangga stesen kereta api yang turun bawah ni, yang turun terowong ni di Jepun ni, dia akan letak span dekat bendul atas tu. Tujuan dia apa? Orang yang tinggi dia terantuk tak luka kepala dia. Itu pahala tu, tapi dibuat oleh orang kafir. Tapi tak dapatlah pahala bagi dia. Dapatlah orang kata apa, humanity ada. Tapi nak kata dia fikir benda tu, dia fikir. Dan yang lebih menarik bila mana cerita tentang Jepun ni ialah bab pengurusan tandas dia orang. Kalau kita baca Sunan Abi Daud, kita akan tengok Nabi ni ajar macam-macam. Nak pergi tandas yang paling sunyi pada orang, supaya orang tak dengar bunyi yang macam-macam. Itu common sense. Di Jepun, nak buat tandas macam tu susah. Okay. Cuma di Jepun ni dia orang fikir macam mana cara nak bagi kalau masuk tandas awam ni kita tak terganggu dengan bunyi-bunyi orang lain. Orang tu sakit perut, cirit-birit apa semua, tak bunyi benda tak sepatutnya. Jadi ada satu orang pengkaji ni, dia kaji. Ni rancangan ni telah disiarkan di Arab Saudi. Perbandingan. Dia kaji, dia kata kita kena buat satu butang dekat tandas, tandas awam ni, satu butang dekat mangkuk tandas tu. Butang tu akan keluarkan bunyi flash. Dia tidak flash, dia bunyi saja. Bunyi tu antara 3 saat hingga ke 10 saat. Jadi yang wawancara tu, satu orang Arab ni wawancara, kenapa 3 hingga 10? Maksimum dia boleh pergi 25 saat. Dia kata kami telah membuat kajian selama 2 bulan mengkaji kentut manusia paling panjang berapa, paling pendek berapa. Dia kata paling pendek 3 saat, paling panjang 10 ke 15 saat. Dia kaji. Lepas tu yang Arab tu tanya, dah kalau tekan flash, apa salahnya tak payah buat bunyi? Dia kata kalau tekan flash, najis tak ada, membazir air pula. Dia fikir. Itu common sense, tapi datang pada orang bukan Islam. Saya nak kata ni, mencontohi Nabi lah pada common sense lah. Sekarang ni yang paling terbaik ialah common sense. Tengok orang-orang rasa susah, kita guna benda-benda awam apa semua, jangan susahkan orang. Mudahkan orang lepas pada tu, senangkan orang. Ini benda yang paling mudah untuk kita amalkan dan yang paling banyak kita akan bertemu dalam hidup kita dalam dunia realiti ni ialah common sense. Parking kereta, ambil apa-apa, hantar mesej ke orang. Hantar mesej. Sebab tu para ulama sekarang ada tulis fake untuk mesej orang. Fake. Bukan fake palsu. Fakah tu. Fake. Dia panggil. Antara cara nak mesej orang ni, ulama Saudi dah tulis. Kalau tak silap, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, tapi sekarang dah kena jail. Dia ada buat satu himpunan Twitter dia tu, dia buat kitab. Itu menarik ulama-ulama di Saudi ni. Status Twitter tu boleh buat kitab. Kita status Twitter nak himpun pun jahanam. Okay. Dia kata antara cara fake untuk fakah dalam memberi salah, nak berurusan dengan orang ni, perkenalkan nama. Kalau kita strangers, kita kenal nama. Dia ada orang ni, saya pun banyak dapat mesej tu. Salam ustaz, boleh datang kuliah? Siapa dia tak tahu. Tahu orang nak scam kita ke, nak tahan kita tengah jalan ke, kita pun tak tahu. Okay. Biasa kita akan tanya nama apa, baru dia kenal. Okay. Tapi kadang-kadang orang ni dia tak fikir sangat yang tu. Dia mudahkan orang lah. Cerita panjang lebar, perkenal diri dulu sampai. Lepas tu antara benda yang dia sebut ialah jangan jenis bagi salam lepas tu diam.
Kan ada jenis macam tu kan. Assalamualaikum. Dia tunggu kita jawab. Dia tak nak beritahu apa dia nak buat. Kita pun jadi macam bagi tahu je lah. Kadang-kadang kita duduk meeting apa semua kan. Ada orang dia tunggu kita waalaikum. Bila mana kita jawab waalaikumsalam, baru dia nak beritahu. Okey, ini saya ni ada ni. Lambat. Ya, dia orang tu tunggu-tunggu. Orang tu bawa kereta pun macam apa hal dia ni duduk assalamualaikum je sepatah. Okey. Itu bab common sense lah. Itu antara sifat Nabi yang kita boleh kata apa ikuti. Seterusnya, pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah dahulu, Al-Quran disunatkan banyak dipegang oleh tangan sebelah kiri atau kanan. Okey. Isu ni sebenarnya tidak ada perbahasan di kalangan para ulama secara detail. Memegang mushaf dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Yang pasti ada hadis Nabi, Nabi ni suka mendahulukan kanan dalam semua keadaan. Kecuali benda-benda yang tak elok lah. Masuk tandas apa semua ni. Okey. Jadi pertama mushaf tidak ada zaman Nabi. Mushaf yang dah compile macam sekarang ni tak ada. Okay. Yang ada mungkin lembaran tulisan para sahabat tu atau kata confirm lah Nabi akan pegang dengan tangan kanan lah kalau ada benda macam ni. Apa-apa saja, bukan kata mushaf, buku apa pun kita dahulukan dengan tangan kanan, sebab mendahulukan yang kanan itu termasuk daripada sunnah Nabi yang paling banyak Nabi masyarakatkan. Pakai kasut ke apa-apa semua ni Nabi guna belah kanan. Yang pertama, amalan Nabi. Ni ada, dia satu kertas tapi dia ada banyak soalan. Okay. Ada 3 soalan. Okay. Amalan yang Nabi lakukan setiap hari, apa dia? Kelebihan membaca surah Muhammad setiap hari. Berapa banyak selawat kepada Nabi yang disyorkan setiap hari. Okay. Amalan yang Nabi lakukan setiap hari, yang Nabi tak pernah miss, ialah 2 saya bagi. Nabi bangun tidur, Nabi akan baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Paling banyak Nabi buat. Ada hari-hari Nabi sibuk, Nabi tak buat. Okay. Yang kedua ialah Nabi tidak meninggalkan bacaan doa istiftah dalam mana-mana salat. Salat fardu ataupun salat sunat. Doa iftitah. Walaupun dia sunat, tapi Nabi tak pernah tinggal. Okay. Saya bagi yang tu lah kot. Okay. Nak katanya, 10 ayat terakhir, tuan-tuan ambil masa, tuan-tuan tengoklah 10 ayat terakhir daripada Ali Imran ni. Ayat 190 sampai ayat 200. Bangun-bangun pagi ada 2 riwayat. Nabi bangun pagi, Nabi sapu-sapu muka, Nabi terus baca. Sapu muka tu sunnah lah. Sapu muka dulu pagi. Tak bangun terus muka macam tu terus tak. Okay. Bangun tu sapu dulu. Okay. Bangun, Nabi sapu muka, Nabi baca 110 sampai 190 sampai 200 surah Ali Imran. Banyak benda yang penting, tak sempat masa untuk saya cerita, cuma yang tu Nabi buat. Lepas pada tu ada riwayat kata sebelum Nabi baca, Nabi akan buka tingkap tengok luar dulu. Bagi rumah yang mudah ada tingkap boleh buat. Rumah-rumah yang kadang-kadang payah juga nak keluar-keluar rumah tu, muka tak apa lagi kan, tengah pakai baju tidur, entah pakai seluar pendek ke apa semua, tiba-tiba nak buka sliding door terus. Lepas tu baca Innallah, baca semua ayat-ayat tu. Orang tengok pun dia ni mantra apa bagi-bagi. Tuan-tuan buat dengan kadar lah. Dengan kadar-kadar. Itu yang Nabi buat, banyak lagi lah. Kelebihan membaca surah Muhammad saya tak pasti, ada riwayat mengenainya. Cuma kelebihan-kelebihan yang membaca surah ni, ada kelebihan ni. Yang ada yang sahih ialah membaca surah Al-Mulk mendapat pelepasan daripada azab kubur, yang tu ada sebelum tidur. Dan Nabi membaca surah As-Sajdah. Nabi tak sebut fadilat sebelum tidur, tapi Nabi baca surah As-Sajdah. Okay. Cuma kalau tengok kebanyakan hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan membaca surah-surah tertentu, ada kelebihan ni, kelebihan tu, contohnya Al-Waqi'ah jadi kaya apa semua, datang daripada riwayat yang palsu kebanyakannya. Satu orang perawi nama dia Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami' ni telah dikritik oleh banyak ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Sehingga ada tokoh-tokoh pergi tanya dia, kenapa banyak sangat buat hadis fadilat tertentu? Dia kata, aku tengok orang malas baca Quran tu, aku reka hadis. Niat bagus tapi jahanam juga. Okay. Yang saya buatlah kalangan masyarakat Melayu, baca surah Al-Waqi'ah nak bagi kaya. Yang tu datang pada Nuh Al-Jami'. Baca surah Al-Waqi'ah tak salah, tapi menunggu kekayaan daripada surah tu, ada benda tak kena. Saya taklah kata sampai kafir semua, tak. Cuma benda tak kena. Tuan-tuan nak baca apa-apa surah pun sebelum tidur, mengikut kebiasaan, dan benda tu kita buat secara rutin, tak ada masalah pun. Sebab kita tidak mengimani apa-apa fadilat. Okay. Cuma nak katanya, baca surah tu okey. Baca surah tu okey. Tapi tidak ada fadilat-fadilat jelas. Berapa banyak selawat kepada Nabi yang disyorkan setiap hari? Unlimited dalam bab ni. Mengikut kepada kebiasaan orang tu.
dan tidak mengganggu kerja dia. Ini benda yang saya nak sebut sikit. Ada orang dia sibuk nak buat amalan sunat sehingga dia melupakan prioriti dia. Dulu waktu saya di Terengganu ni, sebelum saya datang ke Perlis ni, saya ada satu kuliah tu kuliah duha, dibuat di satu jabatan kerajaan. Kuliah saya start pukul 9.30 macam ni juga. Dan dia akan habis sekitar pukul 10.45 ataupun pukul 10.30. Okey. Cuma saya perasan ada satu orang ni, jawatan dia agak tinggi dalam jabatan tu. Pukul 10 dia keluar. Saya mula-mula rasa agak pelik. Sehinggalah kuliah tu dah makan 3, 4, 5, 6 bulan dah. Dia perempuan, dia keluar. Dia tu macam timbalan, agak tinggi lah jawatan dia dalam tu. Maknanya kalau duduk meja mesyuarat tu, dia duduk sebelah-sebelah ni, bukan duduk belakang-belakang, duduk sebelah-sebelah. Jawatan tinggi tu, yang duduk tepi-tepi ni. Dia keluar. Sehinggalah satu hari tu, dia punya bos dia, yang atas sikit, tanya saya. Ustaz, saya nak tanya soalan sikit. Semayang duha ni wajib ke? Nama pun semayang sunat, tak wajib lah. Okay. Saya tanya kenapa? Dia kata ada satu orang pegawai tempat kita ni, meeting penting macam mana pun mesti keluar semayang duha. Saya kata benda tu tak betul dia buat lah. Kalau dia ada meeting, dia kena attend meeting tu. Meeting itu wajib tanggungjawab dia. Jangan dia kalut nak semayang duha. Saya tanya lama tak? Lama dia semayang. Saya rasa dia buat 8. Tak buat sikit-sikit. Kuliah tu bukanlah di Terengganu, sebenarnya di satu jabatan di Pahang. Sebab saya duduk border Kemaman Terengganu ni, border dengan Pahang. Okay. Jadi dia orang rasa irritating, terganggu dengan perbuatan macam tu. Meeting tengah penting, contoh datang HQ daripada Putrajaya, kementerian mana-mana ke, menteri ke datang, dia mesti minta excuse nak pergi semayang duha. Jadi dia orang minta lah saya kuliah hari tu penjelaskan tentang status soal melakukan ibadah waktu sedang bertugas, ibadah sunat waktu sedang bertugas. Okay. Jawapannya ialah tidak perlu, sebab dia ganggu kerja kita. Tidak perlu. Kita nak buat ibadat sunat, tunggu cuti Maulid Rasul. Okay. Hari Isnin ni kita boleh buat kat rumah. Okay. Tapi waktu pejabat, elakkanlah buat amalan sunat. Sebab hatta benda-benda yang wajib pun, kalau benda tu perlu, ada masalah macam tuan-tuan perempuan ni yang duduk dalam bidang pertahanan awam semua ni, yang menyebabkan nyawa-nyawa orang ni, boleh tangguh klien. Sebab tu sebelum ni Jabatan Mufti panggil, saya rasa Jepang pun ada sekali dalam tu, penerangan tentang boleh meninggalkan salat Jumaat bagi badan beruniform yang pada kerja-kerja kritikal. Sebab saya yang buat kertas kerja tu, saya sendiri yang buat kertas kerja tu. Jadi diminta bentang polis, anggota tentera apa semualah, badan beruniform, doktor apa semua, yang jaga trafik udara pun, walaupun Perlis tak ada airport, kita bagi juga. Sebab dalam tu saya ada tulis yang menjaga trafik udara dan darat. Lepas tu ada orang tanya yang jaga udara macam mana? Tak payah tanya sebab airport tak ada di Perlis. Kalau geng Kedah datang, kita boleh beritahu. Yang jaga ni dipaca dan juga berlepasnya kapal terbang, dia tak boleh tinggal semayang Jumaat. Jahanam kau terbang trafik atas tu kalau dia tinggal. Cuma dia kena switch dah. Janganlah 4 kali Jumaat dia seorang je. Kena tukar-tukar lah. Jangan bagi ke orang lain. Bagi ke orang lain juga. Bedak-bedak bagi ke orang lain. Okay. Cuma saya nak katanya ialah perbuatan itu tak sepatutnya lah kita salat sunat lama-lama ganggu orang nak buat urusan. Tambah-tambah yang duduk bahagian perkhidmatan dengan orang ni, yang jaga kaunter, orang nak berbaharui lesen ke apa-apa semua ni lagi susah. Kalau 10 je pergi semayang duha, susah lah. Susah banyak, bukan susah sikit, susah banyak. Jadi saya cerita, dia masuk hari yang saya kuliah tu, dia masuk dan pukul 10 dia keluar juga. Saya start kuliah, saya cerita yang tu, tak masuk cerita lagi. Kita ni nak buat ibadah. Pukul 10 dia keluar. Dan hari tu ialah hari last dia masuk kuliah saya. Lepas hari tu dia tak masuk sampailah saya pindah Perlis. Saya tak nampak dah muka dia. Dia punya terasa tu lain macam. Tapi itulah realiti je. Okay. Seterusnya. Kebebasan dalam beragama, isu melalui Rasul, pertikaian, cara sambutan yang kita buat sekarang. Mohon pencerahan. Okay. Isu menyambut melalui Rasul, adakah boleh ataupun tidak? Pertama, saya kena sebut, ianya khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Sebab apa jadi khilaf? Khilaf ialah pada peringkat awal lagi, iaitu macam mana dia orang mendefinisikan bid'ah. Minta maaf saya sebut sikit sebab benda ni penting lah.
Ada ulama yang melihat bid'ah ni pada konteks-konteks yang lebih sempit. Jadi dia orang akan haramkan. Bukan haram, dia orang tak bagi buat. Tak boleh sebut haram sebab dia bukan hukum haram. Okay. Ada yang melihat bid'ah ni ada part yang kita kena tengok, kena ada timbang maqasid. Jadi dia orang benarkan dengan garis panduan yang ketat. Bukan sambut Maulid Rasul ni buat kek besar, menaung, ada tulis Muhammad, itu tak boleh. Setakat nak buat majlis ingati Nabi apa semua. Okay. Cuma saya nak sebut kenapa jadi pening, sebab di semua sisi yang boleh, kumpulan yang kata boleh, kumpulan yang kata tak boleh, ada golongan yang ekstrim kedua-duanya. Yang kata tak boleh bersangatanlah dia orang tu kata tak boleh sehingga nampak teruk benar orang yang buat. Yang kata boleh bersangatanlah memburuk-burukkan orang yang kata tak boleh. Okay. Kewujudan ekstrim pada dua jurang ini mengeruhkan perbalahan yang asalnya okey. Khilaf je. Tapi dia jadi teruk seakan-akan beza kufur dan iman. Jadi saya nak sebutnya pencerahannya dia waktu dah. Kalau tuan-tuan rasa nak buat, tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan boleh buat sambutan itu dengan syarat ada garis panduan yang baik. Tuan-tuan tak buat melampau-lampau sangat, tak ada benda-benda yang tak sepatutnya masuk. Kalau nak pegang tak boleh buat pun okey, tak ada masalah. Itu ialah kebebasan dalam beragama. Cuma yang problem ialah memburukkan pada yang kata boleh dan pada yang kata tak boleh. Wallahu a'lam. Apakah amalan yang perlu dilakukan apabila masuk Maulid Rasul? Antara rujukan ulama dan syekh dan nabi yang mana perlu kita ikuti? Okey, dua soalan. Apakah amalan yang perlu dilakukan apabila masuk? Tidak ada amalan khusus sebab sambutan ni tidak wujud pada zaman awal. Teruskanlah amalan-amalan biasa, perkemahkanlah salat fardu kita, perkemahkanlah amalan-amalan fardu kita dan giatkan diri untuk buat amalan-amalan sunat, buat macam biasa. Cuma kalau kita rasa bulan ni lebih besar lagi feeling dia, kita boleh upgrade lah amalan-amalan. Tapi tak ada amalan khusus lah. Tidak ada amalan khusus. Antara rujukan ulama dan syekh dan nabi yang mana perlu kita ikuti? Okey, soalan ni saya kena tahu status orang yang tanya. Kalau dia satu orang pelajar agama, dia ada kemahiran untuk membandingkan pandangan. Tapi dia orang awam, tuan-tuan kena dengar pada badan berautoriti. Maknanya daripada jabatan agama ke, jabatan mufti ke apa semua. Sebab itulah rujukan bagi orang awam di Malaysia. Dia nak pergi jauh tara mana pun, situlah juga dia akan balik. Okay. Tapi kalau dia satu orang yang belajar, dia bukan belajar bidang agama, tapi dia belajar secara komprehensif sikit. Mungkin dia kerja bidang lain, tapi dia belajar. Dia ada kemahiran, dia baca, dia buat penekunan. Okay. Dia boleh buat perbandingan, maka dia boleh buat pemilihan. Dia nak pegang yang mana. Okay. Sudah tentu kau tengok antara syekh, nabi, ulama dan syekh dan nabi ni, yang paling atasnya yang nabi. Kalau benda yang nabi sebut tu qat'i jelas, tak perlu ambil dah pandangan orang lain. Tapi ada keadaan hadis-hadis nabi ni bersifat mujmal, dia umum, dia perlukan tafsiran banyak. Waktu tu kita kena pergi ke pandangan lain. Contoh bila mana nabi sebut tentang hukum menyapu khuf ni. Tuan-tuan puan-puan ni boleh apply hukum ni. Maknanya sebab kasut tuan-tuan tu dah dari segi definisi khuf dah lepas dah. Kasut yang tuan-tuan pakai ni, kasut badan uniform ni semua dah atas pada buku lali. Kalau tuan-tuan puan-puan semua batal wuduk dengan syarat sebelum pakai tu dah ada wuduk dan tak membatalkan wuduk sebelum pakai. Pakai tu dah ada wuduk, lepas pada pakai tu terbatal wuduk, nak ambil wuduk baru tak perlu tanggalkan kasut tu sampai kat part basuh kaki, hanya just sapu atas saja. Okay. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama sebab Nabi sebut secara khilaf. Nabi sebut secara umum. Nabi tak detailkan sebab Nabi nak bagi pandangan pada, nak luaskan benda tu. Benda tu dah luas. Cuma yang kita tahu dalam pandangan yang masyhur, orang yang bermukim tak pergi mana-mana, duduk sini je. Macam tuan-tuan kerja, memang tak buang dah kasut tu. Memang akan pakai macam tentera apa semua ni, akan pakai, ada latihan lautan apa semua. Boleh pakai orang kata apa, pandangan tu iaitu valid sehari semalam. Contohnya pakai daripada awal pagi, sebelum pakai dah ada wuduk, terbatal wuduk nak semayang zuhur, sapu je. Asar pun sapu je, maghrib pun sapu je. Subuh esok dah tak valid dah, cukup sehari je. Tapi kalau bermusafir 3 hari, ada pandangan yang lebih luas lagi. Sebab berlaku pada seorang sahabat dia dihantar ke Mesir ataupun ke mana tempat saya tak pasti, pada zaman Umar Al-Khattab. Umar tanya, kamu salat macam mana? Dia kata, aku menyapu khuf sebulan terus sapu. Apa respon Umar?
laqad asabta sunnah. Kamu dah ikut sunnah Nabi. Clear. Macam salat jamak qasar lah juga. Okay. Ada pandangan kata 3 hari, ada pandangan kata berapa hari pun boleh. Okay. Sebab dia khilaf yang luas. Cuma tuan-tuan nak dapatkan penjelasan tu, tuan-tuan tanya orang yang berautoriti. Kalau tanya saya, bagi saya ada keperluan yang kita kena tengok, keperluan jamak dan qasar. Cuma yang pastinya, contoh kita nak buat perjalanan kan. Perjalanan kita tu, kita dah tahu berapa hari. Kalau nak pakai yang Syafi'i pure punya, yang tak campur dengan mazhab lain. Okay. Kita dah tahu perjalanan kita tu berapa hari. Kita dah tahu hari pergi, hari balik. Untuk mazhab Syafi'i, dia hanya valid perjalanan pergi dan balik saja. Sampai situ, solat macam biasa. Tak ada jamak, tak ada qasar. Okay. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang pandangan lain, boleh. Tuan-tuan boleh jamak dan qasar, tuan-tuan boleh buat jemaah sendiri. Tapi tak boleh combine lah dengan jemaah orang kampung situ. Boleh solat di belakang dia orang. Cuma tak boleh jadi imam untuk kawasan dia orang. Imam mukim tak boleh. Okay. Cuma saya rasa ramai orang ambil pandangan yang jamak dan qasar juga pun, walaupun dah tahu berapa hari dia balik. Sebab itu lebih mudah, sebab kadang-kadang kursus yang panjang, latihan-latihan yang memerlukan istighraq, banyak waktu kita kena duduk, waktu kita kena menekun, orang ambil pandangan tu. Cuma nak ambil yang Syafi'i betul, memang dia hanya valid untuk perjalanan pergi dan balik. Mazhab Syafi'i ni kita boleh jamak dan qasar waktu musafir, tak tahu nak balik bila. Duduk 3 hari tak tahu balik lagi. Sebab Syafi'i memandang waktu Nabi buat pembukaan kota Mekah tu, Nabi duduk sampai 15 hari sebab Nabi tak tahu lagi nak balik Madinah bila. Sebab tu sampai 15 hari Nabi jamak dan qasar. Nabi tak tahu balik bila. Tapi ada sebahagian mazhab kata maksimum 15 hari, minimum 3 hari. Ada mazhab sebut macam tu. Cuma Syafi'i dia tidak menyebut macam yang kita faham. Sebab ada orang faham sampai 3 hari je. Hari keempat kena sembahyang biasa dah. Banyak orang faham macam tu. Banyak orang faham macam tu. Ada pandangan tu ada. Tapi atas nama mazhab yang dihormati di negara kita ni, bukan macam tu lah yang dipegang. Bukan macam tu. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang, nak pakai yang tu, kena dengar banyak lah kuliah-kuliah yang lebih detail sikit yang bahas sebab ni. Memang ada pandangan. Sebab benda yang luas, saya tak boleh sempit kan. Macam kita di Perlis ni, fatwa, boleh tak jamak dan qasar untuk orang melakukan perjalanan ke Langkawi? Pergi Langkawi. Langkawi tak sampai 2 marhalah pun. Daripada Kuala Perlis tak sampai 2 marhalah. Tapi saya rasa ramai orang pergi memang jamak dan qasar pun. Jamak daripada Kuala Perlis tu lagi dah. Okay. Boleh ataupun tidak? Boleh, jawapannya boleh. Sebab uruf orang pergi ke Langkawi ialah uruf musafir. Dia pergi sebab ada sebahagian pandangan para ulama kata orang yang nak musafir ni ialah orang yang bawa bekal. Ada bagasi, ada baju lagi siap. Ni orang nak musafir ni. Kecuali, ada orang tanya saya, kecuali dia kerja lori Gardenia tu. Dia hantar pagi, petang dia balik lah. Okay. Sebab dia tak perlu beli tiket ferry tu. Dia memang kata apa, company dia dah bayar siap dah. Okay. Yang ni tak payah lah ambil. Sian lah kalau ambil tak. Dia macam dia dah boleh agak, dia dah tahu, dia tak rasa dia musafir dah. Dia dah jadi kerja harian dah. Macam saya dulu di Kemaman di Terengganu ni, kita kuliah dengan geng-geng oil and gas ni. Ada yang kerja daripada kerja Kemaman daripada Kuantan. Sebab bagi uruf Kemaman Kuantan ni 90 km satu hala tu biasa lah. Jadi dia orang tanya, kalau bulan Ramadan kita orang nak buka puasa boleh atau tidak? Okay. Kita tahu niat dia tanya tu, dia tak nak puasa tu. Dari segi boleh, memang boleh. Saya kata memang boleh. Tapi kena tengok tujuan anda tanya tu nak apa sebenarnya. Nak cari grup makan nasi ayam tengah hari ke? Ada orang dia tanya tu, ustaz kata boleh, kita buka grup, pukul 12 kita shoot siapa nak nasi ayam. Makan dalam Dewan Mesyuarat lagi. Bulan Ramadan. Dia nak pergi ke arah tu. Yang tu tak boleh. Anda nak buka puasa, anda buka puasa, tapi jangan angkat puak orang kata. Jangan nak buka geng. Okay. Boleh, memang boleh. Tapi ini yang dipanggil tasahul, bermudah-mudahan. Cari ruang. Sebab bahkan korek lagi tanya. Kalau tak payah ganti boleh tak? Okay. Nak lagi. Dah tanya dah. Kita kata boleh buka puasa tapi kena ganti. Ada tak pandangan yang kita tak payah ganti? Dia nak. Tengok cubaan tu. Cubaan tu dia korek lain macam. Sebab kita tahu yang kerja kat platform tu panah apa semua tu, kita tahu lah benda tu. Kita kata kalau rasa tak larat buka puasa. Tapi waktu duduk di darat tak naik ke laut, puasalah balik. Kita tahu suasana duduk di laut tu panah.
Okey, cuma nak katanya dia punya malah tu ada kaedah lorong-lorong yang boleh kami buat. Tak boleh. Kita tengok orang yang tanya lah. Okey. Cuma nak katanya itu ialah keringanan-keringanan yang memang diberikan. Jadi orang kata apa? Kalau dia boleh faham dia tu, dia boleh bandingkan, dia ambil. Tapi kalau dia tak boleh, kalau benda tu Nabi dah sebut jelas, maka tidak ada isu kita nak pilih pandangan orang lain lah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan tambahan? Tak ada? Ni kot. Ada lagi? Tak ada? Tak ada kot. Tak ada kot sebelah suku kan? Okey, lewat lah. Okay, jadi saya rasa setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Jadi saya serahkan balik kepada pengerusi majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.